Hari ni kita nak juga ibu bapa yang menonton bersama kita untuk share juga tips-tips macam mana bersabar dalam menangani semua cabaran membesarkan anak-anak autism kita. Kalau boleh, Betul. dekat komen apa tips-tips ataupun pengalaman untuk kita kongsikan bersama. Boleh juga tolong share video ni di wall Facebook masing-masing. So kita nak kalau boleh ramai lah yang akan menonton bersama kita malam ni. Malam di sini dan tengah hari di Ireland. Mari kita sama-sama mempopularkan Nik Didi Saya sabar tapi itulah saya tak glamour. Jadi nak kita nak share pun kita panggil orang yang lebih glamour. Sebab Dr. Bell banyak sangat berkongsi di dalam Facebook Autism Malaysia. Jadi sebelum kita mula secara formal sebab kita nak tahu okey kita kita punya visual dan everything, kita punya sound. Kadang-kadang sound tak apa sama. Kenapa Dr. Bell suka berkongsi di Facebook Autism Malaysia? Suka berkongsi sebabnya nanti dulu before kita mula kan kita kena Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, terangkanlah hatiku. Lancarkanlah lidahku. Permudahkanlah urusanku. Habislah hilangkan semua simpul-simpul di lidahku. Semoga semua orang faham kita ni Didi hari ni. InsyaAllah. Faham, insyaAllah. Sebab kita punya pengalaman saya rasa lebih kurang. Semua biar maksudnya sama-sama mencabar, sama-sama kita semua tak pernah menyangka akan ada anak istimewa dalam keluarga masing-masing kan. Sebab bila kita berkahwin, kita mula dapat anak, kita sentiasa mengidamkan yang terbaik, yang indah-indah belaka untuk anak kita. Tapi bila mendapat cabaran macam ni, yalah satu ujian lah untuk kita semua. Betul tak Dr. Bell? Betul. Pertama sekali saya dulu angan-angan nak ramailah anak perempuan. Ramai tu anak pertama nak perempuan. Itulah. Memang suka gila. Kenapa? Sebab adik-beradik macam mana adik-beradik Dr. Bell? Ni keluarga 69 nak cerita panjang. Tapi taklah yang asas lah. Asas masa kecil-kecil dulu duduk dengan adik-beradik belah mak kan, 6 orang. Tapi bapa lain-lain. Kan? Dah lagu 69 tau, lama tau wife nak fahamkan kan. So tapi yang ringkas dia ada keluarga tiri lah belah bapa kan. Tapi duduk dengan keluarga belah mak 6 orang lah. Saya kiranya bongsu, belah mak bongsu, tapi belah bapa anak lelaki pertama. Banyak tu dia bercampur bersimpang ke. Sebab tu bila anak lelaki pertama kan, bapa dulu kan dia nak sangat kan. Dia nak sangat anak lelaki kan. So kena ada cawangan lah kot kan. So inilah anak lelaki pertama dia kan. Sebab tu bila kita punya turn pula kan, aku tak nak anak lelaki lah, aku nak anak perempuan. Tapi sebab rasa diri sendiri nakal. Jadi macam susah kalau ada anak lelaki. Dia mesti macam ada benda nak sama dengan arwah ayah kan, ada benda tak nak sama. Ada benda tak nak. Dia macam adalah nanti kita sambung dalam cerita ni pun boleh sambung cerita kan. Dia ada benda nak sama, ada benda tak nak. So dia nak anak lelaki, so dia kahwin lah lain. Dia kahwin lah lain kan. Bukan silap, cawangan. Memiliki beberapa cawangan atau beberapa payung orang kata. Boleh minta respon daripada sesiapa. Okey tak kita punya visual dan audio? Sebab kadang-kadang mula-mula dia tak berapa ni lagi. Sesiapa komen. Sekarang kita dah ada 17 orang penonton. Ramai juga tu. Bila you boleh nampak kan dekat Facebook punya view untuk ke tepi sikit sebab nampak ada ke tepi kan. So I ke tengah ke sikit. Ke tengah TV. Ke tepi tingkap lagi. Ke tepi tingkap. Okay ni tengah. Okay.
Dia tak So sama. ni Didi, Ha. ni Didi hari ni kan bosku kita kan kata hari ni ada pertandingan. Tahu? Pertandingan siapa cakap orang putih kena denda 10 sen. Oh, sis cuba. So sebelum kita mulakan apa-apa ni kan, so saya ingin meminta ampun dari hujung rambut ke hujung kaki kan. Sekiranya tercakap London. Kalau Irish kan tak faham pula. So mungkin London lah. Sebab dah biasa cakap orang putih kan. Kan? Tapi Faham, kita ada alasan. Tapi ni Didi tak ada alasan. Walaupun sebabnya tak adalah bagaimana duduk selayang je kan. Itulah kan, itu satu yang istimewa lah tentang anak autism kita kan. Sebab yalah semua orang pun cakap English, jadi kita selalu je orang tanya, oh baru balik ke daripada overseas. So macam baru balik UK. Sebelum kita cerita sikit pasal bahasa kan, sebab duduk negeri orang putih kan selalu confused lah juga kan nak bagi dia bahasa apa. So awal-awal dulu kita orang telah diberi nasihat lah untuk pakai satu language saja, satu bahasa. Bahasa yang dia akan guna bila dia pergi sekolah lah ataupun kita nak pergi ke untuk pendidikan dia kan. So kita orang pilih lah bahasa Inggeris kan. English. Tapi okey lah sebab memang nak pergi sekolah. Tapi yang dekat Malaysia ni yang duduk selayang ni tak nak cakap Melayu. Aduh. Tapi itulah yang nak cakap kan. Bahasa Malaysia kan, bahasa Malaysia, bahasa cakap dengan bahasa tulis tak sama tau. Bahasa kita bercakap kan bahasa pasar, orang kata bahasa pasar kan. So bahasa yang tulis tu tak sama. Boleh bayangkan tak kalau diorang kan budak-budak autism ni, dia kan macam lurus je kan. Kenapa tulis lain, cakap lain? Betul. Lagi satu penggunaan bahasa tu berubah-berubah. Tengok dialek juga kan. So tulis standard. Tulis sama tapi bercakap lain kan. Sebut lain betul. Klosa kata pun lagi senang bahasa Inggeris lah sebenarnya. Saya rasanya lah kan. Kita bukannya pakar kan. Tapi ada orang yang buat apa ni study yang baru ni ada dalam AM. AM ni bagus, sumber yang bagus kan. Ada orang letak study dia kat situ. Dia kata mak bapak akan rasa bersalah ataupun sebab bila anak dia bercakap bukan bahasa ibunda kan. Tapi pada mak bapak autism sebenarnya kau bercakap pun bagus. Kau cakaplah bahasa apa pun, tak kisah. Dan dah capai komunikasi tu kan, level tu. Okey, Dr. Bell, I think kita dah boleh mula, dah ramai yang dah mula ni. Okey, kita nak tahu latar belakang Dr. Bell, latar belakang keluarga dan mengapa ada di Ireland. Okey, cerita kita pendekkan lah kan. Pendek je sebab kita nak pergi topik Sabah tu. Tak sabar sebelum pergi ke topik Sabah. Ceritanya dah berada di Ireland ni dah lama dah kan. Daripada pinggang saiz 26 sampailah ke pinggang saiz 26 plus X. Kan? Plus X rahsia lah kan. X pun boleh berubah-ubah lagi. dia senantiasa plus tau, dia tak boleh minus. 26 mana tak. So dah lama kan duduk dekat sini, dah lebih 20 tahun dah. So duduk sini daripada zaman belajar dulu. Bila ambil kursus perubatan kan, belajar dulu, lepas tu terlupa nak balik kan. Itulah, lama-lama macam suka ataupun lama-lama dah kahwin kan. Dah kahwin, dah kerja. Benda tu berterusan lah. Tapi ada juga titik tolak keputusan tak balik tu disebabkan dah ada razik kan. Bila dah ada razik, keputusan tu tak balik tu menyebabkan lagi mudah lah kot. Bila razik dan bila kita dengan izin. Bila kita dah serasi kan. Bila kita dah serasi dengan dekat sini kan. Sama juga macam orang dekat Malaysia kan. Ada yang asal dari Sabah, lepas tu duduk dekat Kuala Lumpur kan. Bila jadi dah lama maksudnya, duduk.
ada satu masa tu mengimpikan akan balik ke Malaysia sebelum Betul lah. pernah rasa nak balik lah. Ada perancangan lah juga. Pernah ada rancangan nak balik ataupun nak berpindah ke tempat lain ataupun negara lain macam Australia, macam New Zealand. Pernah juga adalah angan-angan kan. Tapi semua tongkang-tongkang tu semua pergi tanpa daku. Tak jadi memang masih. tak jadi. Jadi tinggallah kami di sini kan. So anak 3 orang dah. Sepanjang-panjang pinggang 26 plus X tu. So anak 3 orang. Yang pertama. Satu cawangan. Alhamdulillah satu cawangan. 3 orang dalam satu cawangan. Masih satu cawangan. InsyaAllah kekal satu cawangan. Amin. Kakak Ajik akan 14, Ajik dah 12 and then adik dia 10. Akan 10. Ajik dah 12 Ajik dah pejam mata, pejam celik mata 12 kan. So itu lepas tu duduk dekat Limerick ni dia west of Island kan. Dia tempat ni memang cantik lah. Dia punya pemandangan dia, setiap kali cuti memang kita akan jalan-jalan dekat tepi laut kan. Dekat dengan pantai. Itu satulah. I punya Terengganu tu dia kena dekat di hati dan dekat di mata. Kena dekat dengan pantai, kena tengok laut. Tak boleh kalau tak tengok laut Kalau lama tak tengok laut, resah gelisah kan. Hari ni kalau nak temu Rama interview cakap Terengganu pun boleh juga. Nik Didi boleh kan? Terengganu tak berapa lah. Tak berapa sangat. Kelantan boleh sikit, Terengganu tak boleh. Itu writing boleh. Cakap tak boleh. Okay. Cerita sikit tentang Ajik. Tentang Ajik sikit. Latar belakang, Ajik, semua apa, sekolah di mana. Ajik masa dia lahir dulu biasalah kan. Air mata kegembiraan di bilik pembedahan tu kan. Semua cesarean section kan. So kan sama je. I bila potong orang pula, bila buat cesarean section kat orang kan. Bila perasaan dia duduk belah membedah tu dengan perasaan dia duduk sebelah bapak tu lain. I tak boleh samakan. I kena keluar terus jadi tu sebab I tahu orang yang keluarkan dia semuanya orang yang I kenal. So I tahu dia orang punya atur cara jalan dia tu semua kan apa kan. So kalau telinga I dengar belah sana, I tak boleh nak fokus jadi bapak lah belah sini. So masa kejap macam dapat phone call. Tak tahu daripada mana. Kejap. I tak tahu. You dengar ke? Tak ada. Panggilan ni? Tak ada. Okey dah habis dah. Terganggu sekejap. Tak tahu datang mana call ni. Okey, sambung balik. So masa Aziz beranak dulu memang tak sangka, tak tahu. Macam biasa gembira kan, dapat anak lelaki pula, lepas dapat anak perempuan yang diingini, dah dapat anak lelaki pula kan. Memang alhamdulillah kan masa tu. Bila dia membesar tu, sepanjang dia membesar tu dah perasan lah benda-benda pelik orang kata kan. Tapi dia Melayu walaupun duduk jauh, dia punya sama je kan, macam pelik ala budak lelaki. Kan tak ada apa lasak lambat cakap tak apa. Pelik. Tapi ada perangai juga yang ingat masa kecil-kecil dulu yang apa ni kita cerita sikit lah pengalaman dalam membesarkan Razik ni. Yang masa dia kecil-kecil tu yang ingat bila dia menangis, Masya Allah, sampai kita rasa biar benar anak aku menangis macam ni. Dia punya menangis lalak dia tu macam dari dunia lain. Dia Masa boleh baby melalak. Dia bukan masa baby juga, masa sepanjang baby dengan 1 tahun 2 tahun tu bila dia menangis nak apa-apa ke kan, nak susu ke, nenen ke apa ke kan. Dia macam menangis, dia boleh macam
boleh macam sepanjang hari punya menangis tau. Kan? Macam pelik betul budak ni. Takkanlah budak ni tak penat ke dia menangis? Kan? Bila dah menangis tu, bila dia dah besar sikit, dia dah boleh, badan dia dah boleh bergerak kan. Dia memang baling-baling badan tau. Bila menangis dia suka baling badan. Daripada kecil tu sampailah dia besar sikit kan. Dia memang hempas badan. dia berbaling badan tu. Memang bila dia menangis, dia baling badan. Kalau letak dekat dalam kasit tu kan, lagilah dia memang campak-campak dia kan. Sampai menangis di tahap di mana I kena ambil earplug tu letak kat telinga. Sampai macam tu sekali. Lepas tu pelik tau. Bila dia berhenti menangis, bila dia menangis yang teruk macam tu kan. Lepas tu dia penat, dia tertidur kan. Lepas tu menangis tu berhenti sebab dia tertidur. Lepas tu dia bangun balik kan. Dia sambung nangis tu. Oh, terus sama balik. Ui. Lepas tu lagi satu perangai pelik dia masa dia kecil-kecil, dia suka jilat tau. Dia suka semuanya, dia punya sensory dia jilat tau. Dia jilat tingkap lah, jilat semua benda dia nak jilat lah. So, dia nak rasa dengan lidah dia. Macam siap kita orang ada gambar dia jilat lidah macam. Lepas tu siap kawan cakap kan, Apshan anak kau ni yang boleh bersihkan cermin tingkat aku lah. Bersih macam dia jilat. So bila yang betul-betul rasa macam alamak kena bawa pergi assess ni? Untuk dinilaikan oleh pakar. Kira-kira balik je kan, bila dah 2.5 tahun kan, macam yalah kita orang latar belakang perubatan kan. So dah nampak lah dia punya ada dia punya tengok dia punya pembesaran tu ini macam lain macam je kan. 2.5 tahun tu kita orang dah hantar dah pergi untuk penilaian kan. So bila dah hantar penilaian 2.5 tahun tu dia macam tunggu dan lihat dulu. Kan? Okey, kita orang pun tunggu dan lihat lah. Nak cerita pasal orang cerita, alah biasalah budak lelaki lah kan. Kalau hantar informasi ke Malaysia kan, semua orang cakap biasa. Janganlah risau. Ni tak ada apa-apa kan. Tapi orang Malaysia tak nampak lagilah. Lepas tu 2.5 tahun. Lepas tu bila dia dah 4 tahun lebih, adik dia kan 2 tahun je beza. Kan? Adik dia dah lagi laju daripada dia dari segi banyak aspek kan, pembesaran ni lah, dari segi aspek pembesaran. So bila kita orang dah nampak memanglah kalau bandingkan dengan adik dia memanglah. So bila 4 tahun lebih tu kita orang lantar lagi sekali kan. Sementara tu ada lagi sebelum tu ada lagi still masih lagi tunggu dan lihat. Tapi bila 4 tahun lebih tu barulah dia nak bagi diagnosis kan. So masa bagi diagnosis tu tak adalah rasa sedih sebab kita orang dah bersedia pun kan. Macam orang yang bagi diagnosis tu, clinical psychologist tu, clinical psychologist tu kata macam awak tak sedih ke kan. Lepas tu kita cakap sekarang kita orang dah lega lah sebab dah tahu ada diagnosis. Bila dah tahu ada diagnosis, beza dia ialah okey, so aku tak adalah gila sebenarnya. Bukan aku kan. Bukan aku yang perasaan-perasaan ni semua bukan aku. Sebenarnya ada penjelasan dia kan. So macam stigma dekat sini pula, bila dekat sini tak ada stigma sangat untuk hantar anak untuk penilaian kan, semua kurang lah stigma tu. Macam kalau tanya kat sini punya konsep dia, kalau awak ragu-ragu pergilah penilaian kan. Itu dia punya perkataan penting dia tu, ragu-ragu. Kalau ada rasa ragu-ragu, pergi nilai kan. Tak payah fikir orang lain, fikir anak sendiri, fikir diri kita sendiri kan. Kadang-kadang kan kita nak pergi nilai, lepas tu pasangan tak nak pula kan. Tapi dalam CPG Malaysia pun dia ada dah ditulis kalau ibu bapa rasa ada sesuatu, jadi perlu diteruskan penilaian. Tak boleh dari klinik kesihatan lagi kata ini tak ada apa-apa ni, jadi kami tak nak rujuk. Kalau ibu bapa rasa ada sesuatu yang tak berapa selari perkembangan dia, boleh dirujuk kalau ni. Tapi itulah kalau Malaysia pun CPG dengan tindakannya tak sama kan yang dalam teori dengan masih susah jugalah kat situ.
Tapi dengan pendedahan yang ada macam contohnya macam Autism Malaysia punya Facebook group kan. So bila nampak macam tak ada apa pun, tak payah takut lah. I mean stigma tu sebenarnya kita nak tolong dia. Kalau dia ada apa-apa kita nak tolong dia, tu je. Senang. And then dia dapat kemudahan-kemudahan dia yang dia patut dapat lah untuk menolong diri dia dan diri kita sendiri. Senang juga kot. So bila dah diagnose dia 4 tahun setengah tu, maka bergeraklah enjin tu. Kita bergerak gear tu, okey, kita pun fokus lah kan apa masalah dia kan. Tapi lah itulah awal-awal dia, apa masalah dia tu bila dah tahu tu banyak dikendalikan oleh isteri lah kan awal-awal tu kan. Kita selalu fitrahnya ibu-ibu lah yang kan. Memang betul lah tu. Masa awal-awal dulu itulah apa yang terjadi kan. Okey, anak dah autism. Okey. Lepas tu kena buat ni anak. Itu memang kerja isteri lah masa tu. Memang dia sepenuh masa lah. Terapi apa yang Aji pernah pergi? Macam terapi dulu dia ada bila dah diagnose macam tu, dia ada diagnosis, senang lah bila dia ada diagnosis tu dia boleh masuk preschool. Macam dekat Malaysia dia punya taraf dia ialah macam Genius itulah masuk preschool persediaan untuk masuk sekolah khas ke apa ke kan. Tapi preschool tu dia boleh masuk lah. Dekat sini free je. So selepas 4 tahun tadika percuma kan. Tadika ni tak kira lah tapi tak semua tadika ambil budak-budak macam Razik ni. Tapi bila Razik dia ada diagnosis, kita boleh apply kepada tadika-tadika yang ambil. Dia memang ambil budak-budak autism untuk tadika ni kan. Sebab tu bila kita tengok ramai kan dekat dalam autism Malaysia, dia ibu bapa mengadu kan tadika ni mana nak cari tadika kan. Macam kita orang senang je. Bila dah tahu diagnosis tu, inilah tadika-tadika yang kau kena apply. Tapi cukup dengan jumlah anak-anak autism di sana. Termasuk jugalah dengan disability lain yang Down syndrome semua, cukup tempat. Ada dia macam kalau yang betul-betul yang orang macam kurang upaya betul-betul kan, dia memang ada sekolah khas, dia memang tak payah cari-cari ni, tak payah. Dia memang masukkan terus. Macam jadi setiap daerah tu memang ada lah. Itu lagi satu kelebihan, dia bergerak ikut daerah, ikut community. Dia ikut community. So dia ada community punya, macam diagnosis ni pun dia ikut community, dia ikut kau duduk area mana. So setiap area tu dijagalah. So tak adalah macam nak kecuali kalau nak buat benda tu private lah kan, bayar sendiri. Tapi kalau nak percuma tak payah bayar, tunggu je lah ikut daerah punya community tu, dia bagilah appointment, dia minta temu janji dia kan. So ni adalah salah satu faktor lah kenapa Dr. Bell ambil keputusan untuk tidak balik ke Malaysia. Nampak lagi senang lah. Tak juga, tapi lagi senang lah awal-awal tu kan. Bila dah diagnosis tu, dia hantar dia punya pegawai-pegawai dia tengok pegawai sosial semua datang tengok kan. Lepas tu bila dah dapat sekolah tu, dia sekolah tu kita dah senang hatilah. Hantar sekolah pun percuma sini. Tak tadika pun kalau tak autism pun percuma. Lepas 4 tahun tu terus boleh daftar tadika. Tadika ni, tadika apa-apa je government bayarkan tadika tu. Zaman dulu sebelum miskin sikit, nak pergi ke tempat tu pun dia bayarkan. Bas tu pun dia bayarkan. Pengangkutan anak-anak pun 4 tahun. Banyaklah perbezaan dengan negara kita, sebab kalau kat sini pun pra PPKI pun terhad. Ada yang terima dah 6 tahun baru terima. Jadi itulah kat situ kita masih berdoa dan mengharap supaya sistem di Malaysia semakin maju, insya-Allah. InsyaAllah. Konsep subsidi tu penting sebenarnya. So, tapi untuk
pergi sekolah kan, budak-budak ni untuk pergi sekolah. So okey lah, bagus lah macam tu kan. Lepas tu bila dah hantar pergi sekolah, dah ni semua, lepas tu sama juga kena membuat keputusan lah nak masukkan dia kat sekolah mana kan. Kena hantar dia pergi penilaian and then tengok dia sekolah macam mana. Jadi sekarang ni Razik dia masuk sekolah biasa. Ini kategori ni tak ada kat Malaysia. Dia masuk sekolah biasa. Dalam sekolah tu tak ada spesifik autism punya kelas. So dia duduk dalam kelas biasa dengan budak-budak tipikal, budak-budak normal yang tak autism. Dia seorang je. Tapi dia ada SNA, Special Need Assistant. Panggil macam ni, dekat Malaysia panggil apa? Shadow aid. Shadow yes. Guru pengiring. Jadi dia punya kelas tu sama ikut umur dia ke macam mana untuk Haji? Ikut umur dia. Okey. Jadi budak-budak adaptasi dengan dia adaptasi dengan budak-budak lah. Ada lagi satu kategori di mana dekat sekolah tu ada kelas budak autism saja atau budak kelas untuk OKU yang lain lah untuk duduk dalam satu kelas tu. Kan? Ada lagi satu sekolah dia budak autism sahaja atau OKU sahaja. Satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah terus. Jadi kita orang sekarang ni masuk sekolah tu lah. Tapi itu pun dah pindah sekolah juga kan. Ada sekolah dia cakap kan, ada kita pilih sekolah sebab dia dalam kertas macam-macam ada. Ni ada, tu ada, kemahiran ni ada, kemahiran tu ada. Tapi bila kita dah masukkan dia kat dalam sekolah tu dan dia orang menghadapi masalah, barulah dia kan, kejap-kejap nak telefon, Lepas tu bila kita masuk meeting dengan dia orang, masa tu isteri dah macam tak tahan kan, asyik kena ambil je. Lepas tu dia cakap, awak lah pergi meeting pula lepas ni kan. Okey. Tapi itu memang kelas pendidikan kan? Special needs lah, kelas special education bukan? Tak. Kelas biasa. Kelas biasa. Tapi dia ada special need assistant tu lah. Jadi assistant tu tak boleh nak cope lah, tak boleh nak dia urus. Tak boleh nak cope. So bila kita tak boleh dia tak boleh nak uruskan, so dia tengok jenis orang lah. Macam I ni praktikal sikit. Macam sebab dah biasa dengan masalah dekat hospital kan. So kalau ada masalah, apa masalah dia, macam mana nak cari solusi dia kan. So itu dalam kepala I. So apa masalah dia kan. So bila dia dah bagi tahu masalah semua, bila dah bagi tahu ni masalah-masalah dia, lepas tu kita bagi cadangan solusi kan. Bila bagi cadangan solusi, cikgu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Macam Ajik dia berfungsi baik bila satu dengan satu kan. Tapi bila nak masuk dengan kumpulan, dia ada masalah. Kan? Inilah titik tolak pertama, dia nak masuk kumpulan. Bila dia nak masuk kumpulan, dia ada masalah. Bila masalah timbul, apa yang kita cadangkan berdasarkan orang-orang pakar lah masa tu kan. Masa tu kita tahu kalau kita yang cakap buat macam ni sebab dia dapat keputusan yang bagus ataupun respon yang bagus, dekat sekolah rasa kita memandai kan. So bila kita cakap okey tak apa, aku tak memandai, aku panggil pakar yang, sebab I masa tu upah jugalah orang untuk pantau kan, pakar untuk pantau tengok dia punya perkembangan kan. So kita nak bawa orang luar, sekolah tak bagi. Sebab sekolah kata tu tak boleh nak bawa orang luar, tu bukan orang yang kita kenal kan. So bila kita menghadapi masalah flexibility macam tu dan terlampau ketat sangat kan, tak boleh nak bagi dia ruang sikit lah kan. Yang penting nak mengajar dia kan. Iyalah. Ada benda-benda kiri kanan tu terlampau ketat sangat, macam contoh baju, uniform semua kan. Susah nak pakaikan uniform Razik ni, kerja gila. Memang satu pekerjaan yang macam pada orang kan, pandainya anak dia, boleh mandi sendiri, pakai baju sendiri, gosok gigi. Waktu tu kan dah siap.
dah ready dah nak pergi sekolah, duduk dah makan semua kan. Allah, alhamdulillah lah. Anak aku nak pakai baju, ya Allah. Sejam, 2 jam kadang-kadang. Dia punya Pagi, tiap pagi. jadi sebab masalah baju ke, masalah dia punya sensory dengan baju tu ke, fabric tu ke, semualah kita orang cuba jaya kan. So kita membawa kepada soalan seterusnya, boleh tak cerita pengalaman bila kita cakap pasal sabar, kita tak boleh elak untuk cakap pasal cabaran. So yang paling menguji kesabaran adalah cabaran yang paling tinggi, betul tak? So betul. apa cabaran yang Dr. Bar tak boleh lupa sampai sekarang? Kalau orang kata yang paling mencabar, satu atau dua cerita yang tak boleh, sampai sekarang tak boleh lupa. Okay, so cabaran dia perangai kot. Perangai dia macam tak sama macam kanak-kanak biasa atau anak-anak yang lain. Tak sama. So antara perangai yang I boleh ingat, perangai dia masa kecil dulu. Okay, kita start daripada kecil sikit lah kan. Perangai dia kan. Perangai dia gigit orang. Gigit bila dia marah ataupun dia tantrum, dia gigit. Mula dia gigit diri sendiri kan. Engkau nak gigit engkau sendiri, suka hati kau lah, kau sakit, aku tak kisah kan. Itu aku boleh uruskan lah kan. Kau gigit kau diri sendiri. Kau nak gigit aku pun aku tak kisah. Kau nak gigit mak dia, adik-beradik dia pun aku tak kisah. Tapi bila kau gigit orang, kau gigit anak orang, orang akan cakap anak kau ni anak ke raksasa. Ada kekoh anak orang. Ini yang gigit tangan anak orang, gigit muka anak orang pun ada. Aduh. Mana mak bapak kau nak sorok muka? So memang mencabar lah kan. Macam nak takkan aku nak kurung kau macam binatang. Nak letak dalam kandang, sumpah terfikir. Masa umur berapa tu? Haji umur berapa tu? Masa dia umur dalam 3-4 tahun macam tu lah. Memang bila dia dah start, dah mula gigit tu, ya Allah, gigit lah. Itu satu lah, gigit kan. Ya Allah, malu kadang-kadang kan. Memang macam, betul tak? Macam anak, macam helang menjaga anak kan. Ataupun helang nak makan tikus tu kan. Mata tajam je tau. Tak pergi mana-mana kan. Seorang saja boleh berhibur lara, bersenang lenang lah dekat tempat tu kan. Lagi seorang tu kena jaga. Memang jaga. Lepas tu kalau jaga kan, ni you punya pasal lah tak jaga. Terlepas. Ada je terlepas. Bila dia terlepas, macam-macam benda bodoh berlaku lah kan. Dia campak makanan ikan dalam kolam lah. Macam-macam benda lah. Tapi dia lari jauh tak? Macam okay. Bak cerita lari, pernah agak lah pengalaman yang tak dilupakan. Lari kan. Pernah dia masa tu pagar rumah tu jauh juga. Tapi lepas pagar tu jalan besar kan. Jalan besar. So bila lepas pagar ni jalan besar, tapi dia tak pernah berani keluar daripada rumah kan. Kita pun tak sangka lah kan. Lepas tu satu hari ni sibuk dengan anak lain. Tiba-tiba kan, tak lama lepas tu ada nampak dia dengan orang dekat pagar tau. Nampak ada orang pimpin tangan ni dekat pagar rumah kita. Tapi kat luar pagar. Kita pun terkejut lah, siapa orang ni kan. Tiba-tiba pegang anak aku ni. Pun pergilah dekat pagar. Lepas tu orang tu cakap Melayu lah kan. Translate kan. Alibas. Orang tu cakap kan, ini anak awak ke? Kita kan punyalah malu kan. Ya, ni anak saya kan. Punyalah kita macam, ya Allah, anak aku terlepas jalan besar. Orang tu cakap, saya berhentikan kereta saya kat tengah jalan tu sebab nampak dia kat tengah jalan, tengah berlari kat tengah jalan. Allah, tengah jalan ya tadi. Allah. Kita punya terkejut kan, dia kat tengah jalan kan. Ingat, alhamdulillah, ya Allah, hari tu tak mati lagi kan. Panjang umur dia, ada malaikat jaga, dia tak mati lagi hari tu. Orang tu pegang tangan bawa balik. Sampai terkejut sangat, sampai terlupa nak cakap kat orang tu terima kasih. Sebab bawa balik anak aku ni. Ambil tangan anak tu kan, sampai rasa macam dalam hati kan, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih banyak-banyak engkau bagi balik anak aku kat aku. Dan aku akan berjanji masa itulah, berjanji aku akan jaga anak aku ni. Apa perlu buat aku akan buat. Sebab
Rasa macam peluang kedua kan. Dalam besar tu. Kalau kucing dah mati tergolek dah kat situ. Tapi ini orang berhenti kereta tu. So itu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Nombor 2. Okay. Apa lagi pengalaman yang boleh cari? Pengalaman tadi ada tulis. Sekejap bila pengalaman macam dia suka mengutip kan. Dia suka mengutip. Yang tu you ada share kan? Ada kongsi dekat dalam Facebook Autism Malaysia. Dia suka mengutip. Masa awal-awal mengutip dulu pernah lah. Dia kutip kita orang balik daripada mana bercuti kan. Lepas tu balik dekat lapangan terbang kan. Balik dia kutip tu, dia kutip tisu tahi tau. Aduh. Bila dia kutip tisu tahi tu kan, kita tahu macam janganlah mengutip sebab itu antara benda. Tapi bukannya dia nak kutip tisu yang ada tahi, betul tak? Lepas dia dah kutip tisu tahi tu kan, habis dia lock kau bodoh. Aduh. Jadi kenalah bersihkan tahi dia kan. So dalam dunia membesarkan dia ni, setakat jadi janitor orang kata. Tukang bersihkan tahi dan kencing ni perkara biasa. Bukan masa kecil je kan. Tak terhad kalau orang lain mungkin sampai 2-3 tahun dah settle. Tapi anak-anak kita memang kena sabarlah. Lepas tu bila dia nak selalu dia mengamuk, pusing-pusing badan, baling-baling badan kan. Pernah lah pergi kat hotel sekali ni makan dekat hotel kan, makan pagi tu kan buffet kan. Okay. Lepas tu dia mengamuk, dia nak makan sausage kan. Ini pengalaman yang berbeza antara Malaysia dengan kat sini lah kan. Ini unik untuk ni. Kalau kau nak makan sausage dekat Malaysia, kau makanlah. Sampai habis pun aku tak kisah. Tapi kau nak makan sausage tu, ya kan, sausage oing-oing kan. Takkan nak bagi. Lepas tu tak bagilah. Lepas tu kan bila dah golek-golek macam tu kan, kita orang macam kendalikan macam biasa lah kan, bagi dia puas dulu, pusing-pusing kan. Ada seorang nenek tua ni datang kan, kenapa kau ni jahat sangat, kenapa kau ni kejam sangat, anak kau nak makan sausage, kau bagilah anak kau makan sausage, bukannya kau kena bayar. Aku kena ceramah dengan nenek tua. Aku tetap pendekkan cerita, tak adalah macam kan, tahu dia nenek tua kan, dia tak apa, kita tak boleh bagi dia makan, dia autism kan dia. Okay. So bila dia dah okey, lagi satu perangai orang kat sini, selalu sangat okey bila Razik buat benda-benda ngarut ni kan. Pernah Razik sekali kita terlepas pandangan. Masa tu I bawa, bila I dah berani sikit bawa dia keluar sendiri dengan adik-beradik dia kan. Tanpa bantuan isteri kan. Masa tu dah tiara. Bila dah tiara kan. Ini kalau tak tiara tak buat. Bila dah tiara kan confident dah rasa okey. Bawa dia keluar pergi makan. Bila pergi makan tu kan. Pernah pergi makan tu sekali, masa nak pergi bayar, I seorang, I nak pergi bayar. Sekali dia lepas pergi bayar kat kaunter tu, dekat je belakang tu, dia keluar daripada tempat kursi dia, dia pergi ambil air orang tengah minum dekat meja sebelah, dia siram orang tu dengan air. Aduh. Kan? Simpan orang tu boleh bayangkan tak, orang tu tengah makan dengan bahagianya, sedapnya makanan dia kan, kali kena siram, melompat dia daripada kursi tu. Lepas tu dia pun macam nak marah kan. Yalah. Lepas tu kan kita pun macam, ini dah lah orang tu besar tau, kalau bergaduh hari tu I tak sure I boleh menang. Lepas tu I cakap kat orang tu kan, minta maaf sebab dia ni anak autism kan, so dia tak faham benda ni kan. Lepas tu dia cakap minta maaf, aku tak sengaja minta. Cakap no, jangan minta maaf, boleh tak kau sambung marah dekat dia. Okey, betul supaya dia faham kan, nak bagi macam nampak orang ni marah ni. Dia kadang dia ludah, ada selalu kedai yang kita orang pergi tu kan, dia ludah orang yang yang cashier tu, yang jaga tu kan, tapi dia kenal lah sebab selalu nampak, memang dia, kita suruh pegang tangan semua kan, orang kenal lah kan. Lepas tu dia ludah, tapi orang kat cashier tu bukan marah dia gelak.
Kita tak nak lah respon macam tu kan. Nanti Lepas tu cakap kat dia kan, kita dah cakap kat dia, jangan, ni bukan, ini benda ni tak bagus, kau tak boleh buat macam ni. Okey. Lepas tu tapi susah lah sebab orang tu gelak kan. Kita cakap kat dia, boleh tak jangan gelak tapi marah dia. Nanti dia marah, lepas tu nanti dia tak bagi kita masuk kedai ni lagi kan. Masa tu susah juga kan. Masa tu baru dalam latihan untuk dia masuk kedai. So itu antara pengalaman dia lah kan. Yang lain-lain boleh carilah. Tagline Ajik tu banyak cerita I kongsi kan. Boleh Tapi search kat Facebook kan. Yang penting sebenarnya you tanya tadi, awal-awal sekali you tanya kenapa suka berkongsi dekat AM kan. Facebook. Sebenarnya I rasa I nak kongsi apa, bukan je benda yang elok je kan, ataupun kadang-kadang media utama kan, mainstream media kan, dengan izin mainstream media kan, dia suka sama ada benda yang sangat bagus ataupun benda yang sangat tak bagus. Kan? Nak cari balance atau kesinambungan antara dua tu susah. Tapi mak bapak anak autism ni selalu berada dalam dua ni. Ada benda dia bagus, ada benda dia tak bagus. Betul. So bila berkongsian tu I nak, kalau boleh lah kan, apa yang bagus, elok, dan apa juga masalah-masalah yang I nak I hadapi dengan Razik ni, supaya semua orang dapat pandangan ataupun nampak apa yang berlaku tu, realiti dia. Tapi itulah pada masa yang sama mungkin ada orang tak setuju kan. Kita nak kongsi-kongsi, tapi itulah realiti dia. Itulah yang menyebabkan betapa rasa macam topik kita hari ni kan, nak cakap cerita pasal sabar ni kan. Sebab dia punya akibat dia tu, kesan dia tu banyak benda lah kan yang akan berlaku sebab menyebabkan kita kena sabar. So tadi pun banyak cerita-cerita Dr. Bell yang menunjukkan respon Dr. Bell bukan marah. Jadi dah kat situ pun kita dah nampak kesabaran dia dah tahap lain. Jadi boleh cerita tak macam mana Dr. Bell capai tahap sabar yang sekarang ni? So nak capai tahap sabar yang sekarang ni, benda ni tak datang secara natural ataupun tak datang secara semula jadi kan. Tak datang. Kita selalu tak kita dapatkan sebagai ibu bapa anak autism kan, kita dapat orang kata kat kita kan, sabarlah, bersabarlah. Secara pukal kan, atau pukul rata, ataupun agak-agak lah kan. Mak bapak anak autism ni akan dapat orang nasihat sabar ni lebih dari satu kali, ada tak? Lebih dari satu kali. Mesti kan? Lebih daripada 10 kali? Pasti. 100 kali? Lebih lagi. Mungkin. Mencecah 1000 kali. Kalau sepanjang pembesaran dia tu, bila orang dah tahu kita kongsi kan. Kita kongsi kadang-kadang bukan untuk simpati, bukan untuk apa. Sebab kita sebenarnya senang. Macam cara I ialah, aku nak menghadapi masalah ni dah satu masalah. Kan? Kalau aku pula nak cuba sembunyikan masalah ni kan, mungkin ada kebaikan dia, mungkin ada keburukan dia, tapi I tak nak menghadapi masalah macam aku kena susah-susah nak cerita pasal anak dia. Senang, aku letak dekat Facebook, anakku ada autism. Semua orang tahu, biar tak apa, semua orang tahu. Senang, aku nak tak payah kau tak payah rasa gelisah, susah apa semua. Aku memang tak kisah orang tahu anak aku autism. Sebab aku ada masalah aku sendiri nak kendalikan dia. So aku tak ada masa nak mengendalikan masalah patut tetap patut ni. Atau malu ni, aku tak nak fikir benda tu. So bila orang bagi tahu kita sabar, orang memang nasihat kita sabar, orang ikhlas. Sungguh memang kita rasa orang akan ikhlas bagi tahu dengan kita sabar. Tapi selalu bila orang bagi tahu kita sabarlah,
orang tak tag sekali ataupun tak buat hashtag cara macam mana nak sabar. Betul tak? Betul, tak bagi Betul. link. Tak bagi link. Macam mana nak sabar. So Ha. akhirnya kita akan bersabar. Tapi kita tak tahu macam mana. Kita nak cuba bersabar tapi kita tak tahu macam mana. So itu penting dia nak tahu macam mana tu kan. I pernah duduk kan macam bertapa lah juga kan. Fikir kan macam mana aku nak sabar. Satu lagi, perlu ke kita sabar? Perlu atau tidak kita sabar? Adakah masalah-masalah yang kita akan hadapi memerlukan kita untuk sabar? Macam I dengan Najib perlu. tak ada soalan lagi dah, memang perlu. I bersabar dengan Najib dengan perangai-perangai dia dengan apa yang dia buat ni kan. So dari segi kita sedar diri, I sedar diri I kena bersabar kan. Lagi satu, I ingat I ni dah cukup sabar. Sebab banyak benda perkara dalam hidup kan berlaku masa muda dulu menyebabkan I kena sabar kan. Jadi antaranya masa kecil-kecil dulu kan, sebab duduk dengan mak je kan, bapak duduk dengan keluarga lain kan. Kawan-kawan kan bila main kan dia datang kat kita cakap kan, mak kau janda. Lepas tu kan bapak kau tak duduk dengan kau sebab dia tak sayang kau. Pedih. Lepas tu balik rumah kan, mak janda tu apa? mak pula kan, dia orang kata bapa tak duduk dengan kita sebab dia tak sayang kita. Mak cakap kan, kau bersabarlah kan. Dari kecil dah belajar benda-benda macam tu kan. Bila dah besar, antara faktor lagi ingat yang dah sabar. Lepas arwah mak ai meninggal dunia, itu arwah mak ai lebih kepada macam mak dengan bapak sebab duduk dengan dia je kan. Bapak tak supportive, bagi support semua everything, tapi tak bersama kan. So dari kecil dah belajar untuk bersabar. Lepas tu bila arwah mak meninggal, dialah idola kita, mak kita, bapak kita kan. Lepas tu dia tak ada. Lepas tu nak kena sampai tahap menerima, lepas tu bersabar dengan ujian Allah pada masa tu, pada I besar. Lepas mak ai meninggal. I ingatkan lepas mak ai meninggal dunia, bring it on. Dengan izin kan. Apa lagi? Cubalah, aku boleh terima kan. Jadi daripada diri sendiri tu pula, daripada diri sendiri ingatkan dah sabar kan. I ingat dah sabar. Tapi bila Razik ni, dia pandai tau. Dia boleh tekan butang terakhir. Kita sampai dekat hujung tebing, jatuh. Sampai bila kita nak jatuh? Sampai bila I nak jatuh? Tiap kali dia tekan butang jatuh. So I sedar diri yang I perlu berubah. Dari segi untuk sabar tu I perlu berubah. Lagi satu, kena motivasi diri untuk berubah. I motivasi diri untuk berubah menjadi lagi sabar. So I rasa tu penting. Untuk sebelum kita cerita orang berminat nak sabar ke tak sabar ni, kena tanya diri sendiri perlu ke tak perlu. Ada orang tak perlu. Lepas tu awak motivasi ke nak berubah kan. 1000 orang suruh kita bersabar, kalau kita sendiri tak nak berubah, tak payahlah, buang masa je. Tunggulah lagi orang cakap lagi 100. Tak tahu kali keberapa bila orang nak cakap kat kita untuk bersabar, kita betul-betul nak membuat sesuatu untuk bersabar. Betul tak? So tengok gini, keluar tengok kanan kan? So I rasa I kena bersabar sebab I perlukan. So itu satulah. Lagi satu, rasa kenapa penting bersabar? Betul tak? Betul. Kena tanya dirilah kenapa penting bersabar. Pada I, penting bersabar ni sebab I boleh bagi respon yang terbaik kepada Razik. Apa yang dia buat tu, I bagi respon yang tidak keterlaluan ataupun respon yang betul. Sebabnya kata kunci dekat sini ialah kebanyakan respon kita adalah refleks. So I cuba tak nak refleks bila respon kepada Razik. Itu yang I tak nak. So I tak nak respon tu satu respon yang refleks. So I tak nak keterlaluan juga. Lepas tu you kena ingat I duduk dekat overseas kan. Kalau dia berbirat ke, dia pergi sekolah kan, pergi sekolah berbirat kan, nanti you nampak I tulis Facebook dia daripada dalam jail. Kalau boleh.
So tak nak lah. I tak nak lah keterlaluan. Lepas tu lagi satu, I rasa kenapa pentingnya sabar ni ialah sabar ni dia, kalau kita tak sabar, dia akan berkawan dengan stres. So dia ada I rasa tiga sekawan lah yang I boleh fikirkan kan. Kalau kita tak sabar, kita akan berkawan dengan tiga serangkai kawan ni. 3S. Satu, kita akan berkawan dengan stres. Dua, kita akan berkawan dengan sakit hati. Kita macam marah. Nombor ketiga, kita akan berkawan dengan sedih. Betul, sedih ya. Tiga kawan ni memang dia akhir kata kunci dia akan depresi dan kemurungan diri. Memang. Betul tak? Kan? Memang tak boleh dielakkan. Kalau kita stres, lepas tu sakit hati, senang marah je. Lepas tu sedih pula. Campur-campur tu. Menyesal sedih sebab terlepas. Sedih kepada sedih pada diri kita dan sedih dengan anak kita. Kan? So dia buat benda bagus pun kita kadang-kadang sedih gembira lain. Sedih kenapa aku kan dah besar dah anak ni, dah lama dah tahu diagnosis. Jadi tiga sekawan ni I rasa pentingnya tu, kalau kita sabar mungkin kita boleh elakkan benda ni semua. Dan tak pergi kepada kemurungan diri itulah. Dan I rasa seterusnya pentingnya sabar ni akan menyebabkan kita lagi tenang. Kan? Lagi tenang dan lagi redha dengan ujian yang kita dapat ni. Lagi tenang dan lagi redha. Bila lagi tenang dan lagi redha, kita pada I lagi senang terima kekurangan Razik. Apa yang dia tak boleh buat tu I boleh terima dengan lebih mudah. Bila I terima lagi lebih mudah, so I boleh fokus kepada kelebihan dia. Kan? So baru boleh merancang apa nak buat. Kita nak galakkan kelebihan dia, kekurangan tu kita nak bantu, kelebihan dia tu kita nak tolong lagi. Jadi bila bersabar tu, bila I lagi tenang dan lagi redha, benda tu I lagi dekat dengan dia, dia lagi senang. Razik dia kalau paksa dia susah nak dapat hasil, kan? Kadang-kadang kita nak kena sabar ni, kadang-kadang sebabnya kita usaha, ya Allah, nak suruh dia pandai ni, nak suruh dia pandai tu, kan? Susah. Memang usahanya, ya Allah, banyaknya usaha untuk hasil yang ciput, kan? Kalau kita tak sabar dengan hasil yang ciput ni, pasti kita akan putus asa. Betul tak? Kita dapat sikit je hasil, Masya Allah, teruknya. Banyak ni je, kan? Nak mengajar, megang pensel ni susah, belum lagi nak tengok dia tulis abjad, kan? So I rasa itulah pentingnya sabar. So kerana penting-pentingnya sabar ni, bila kita dah sedar penting sabar ni, macam I kongsikan kenapa sabar ni penting untuk I, barulah I rasa senang sikit nak hadis sabar ni, kan? Boleh tak kita tengok, I ni asyik cakap je, kan? Jom kita tengok apa orang tulis, kan? Dia lagging. Tak ada siapa-siapa nak share. Come on, minta share apa pengalaman yang menguji kesabaran selama membesarkan anak ni. Alhamdulillah sekarang kita ada 54 orang penonton bersama kita sekarang ni, tapi tak ada siapa-siapa nak share. Boleh kongsi dengan kita. Sebelum I share tips. Sebelum I share tips, kita tengok dulu, kan? Itulah. Salam dari Osaka. Orang jauh ada juga, orang dekat ramai ni. Assalamualaikum semua. Oh, tu daripada mungkin daripada Facebook Dr. Bell. Kita daripada Facebook Autism Malaysia. Tak ada lagi yang share, tak ada lagi yang kongsi lah kita punya pengalaman ke apa. Tapi memang menarik lah, sebab saya sendiri dengan 2 orang anak autism, lagi masa kecil-kecil dulu kalau tak pegang tangan memang terus lari tak kembali. So memang memerlukan kesabaran. Tapi Alhamdulillah sekarang boleh diuruskan lah, Alhamdulillah. Tapi fahamlah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa lain. Sebab menangis tak berhenti tu, menangis sampai takut jiran ketuk pintu. Sebab sampai sekarang pun masih duduk kondo, jadi takut kalau ada jiran ketuk pintu, report polis ke apa ke. Takut jugalah, kan.
apa sabar ni menyebab kadang-kadang sabar ni juga bukan je perubahan diri yang memerlukan kesabaran. Autism ni menyebabkan kita banyak berubah dari segi kehidupan, tukar kerjaya, macam kan, memang perubahan mendadak lah, perubahan besar lah kan, sebab I kena decide, kena buat keputusan yang besar. Awal-awal dulu kan, melompat sana sini, beranakkan anak orang, buat cesarean section semua kan, keluarkan anak orang. So tapi masa tu career di puncak, tapi masa tu Razik pun di puncak juga. Kesusahan untuk mengendalikan dia kan. Cabarannya. Cabaran tu banyak bagi kepada wife saja kan. Dia pula penat kan. Bila dia penat, kita balik pun penat. Kita nak tidur je. Lepas tu kita ayah selalu underestimate ataupun rasa macam cabaran jaga anak autism ni masa dulu tak sehebat lah ujian dan keperluan macam I tu macam bagus sangat lah, macam jaga anak autism ni apa masalah. Kan ini masalah kecil je. Rasa macam tu kan. Lagi satu masalah time tu mungkin juga ini ujian Allah juga kan pada I kan. Masa tu bila you macam dalam posisi di mana masa I masa tu menyelamatkan nyawa anak-anak bayi-bayi tu kan, nak mati, lompat buat cesarean section, keluarkan baby kan. Bila baby tu hidup kan, baby tu okey kan, mak dia cakap thank you, terima kasih, semua orang cakap terima kasih, semua orang tengok kan, itu you lah hero kan. Bila you banyak kali sangat jadi hero-hero ni secara berulang-ulang kali kan, dia masuk tau, syaitan ni jahat, dia masuk dalam kepala otak ni kan. Kau ni bagus, kau memang bagus lah, hebat. Rasa bangga diri kan, hebat. So itulah perasaan syaitan masukkan dalam kepala kan. Tapi yalah, satu hari tu Allah nak uji kan, senang je. Dia detik satu benda, dia cocok satu je dekat pin dekat I. Satu pin je dia cocok. Yang I dapat masa tu banyak perubahan yang berubah sebab masa tu bila dia cocok pin masa tu ialah I masa tu tak boleh tahu kendalikan Razik. Dia menangis, I tak pandai nak kendalikan dia. Macam nangis, aku nak buat apa? Nak bagi mak dia. Banyak kali bapak-bapak rasa mesti tahu perasaan ni. Nangis, bukan kerja aku kan. Macam masa tu wife macam berbulu dah juga kan. Kalau tengok anak, aku tolong jaga anak kan. I tolong jaga Razik pula. Macam isteri I cakap kan, tolong jaga, ini anak you. You lah jaga kan. Tapi masa tu juga satu benda yang Allah cocok kat hati ialah masa tu ya. Masa tu anak Razik nangis semua kan. Lepas tu I bagi kat Jas kan, you ni bila wife tanya bila nak pandai dia nangis, nak buat apa, bila nak pandai kalau you tak kendalikan dia kan, macam tak terlibat dia. Jadi masa tu I dalam kepala I kan, Allah tunjuk kat I lah, dia cakap engkau ni lompat kiri kanan selamatkan anak orang pandai. Anak engkau nangis pun kau tak reti nak buat apa. Kan? Kau pandailah tinggi mana pun, apa faedah dia. Anak engkau sendiri, anak orang kau selamatkan boleh. Anak engkau sendiri nangis pun kau tak tahu nak buat apa kan. Lepas dah kena cocok macam tu kan, barulah jatuh balik kan, rasa rendah diri balik kan. Macam sebenarnya kan banyak benda aku tak tahu, so aku kenalah tahukan diri kan. Lagi satu masa tu juga perubahan besar I rasa yang menyebabkan I berubah dan start bermulanya perubahan-perubahan ni bila I rasa benda ni kalau asyik bila wife tu mengadu je kan, I tak boleh buat apa. I sibuk bekerja kan, nak tolong apa, masa tak ada kan. Bila masa tak ada dan penat, masa itulah perubahan mendadak berlaku. I rasa I tak nak sebabkan latar belakang I kan, I rasa I tak nak lah kan hidup SNA orang kata. So I kata aku kena berubah. Masa tu kena berubah. Tahu tak hidup SNA tu apa? Tak tahu. Single and available. Okay. Jadi aku tak nak hidup solo kan. Jadi
itulah menyebabkan nak berubah tu juga. So itu faktor yang membantulah. So bila dah berubah career, I tukar career, I berhenti, I jaga anak I jaga anak I sepenuh masa, I tengok apa langit tinggi rendahan, baru aku tahulah kan, macam sebenarnya aku masa dulu kan cakap senang, ambil kau lah Sabar kan. ke tak sabar? Baru tahu. Masa itulah kan sedar diri kan, perlunya sabar ni, macam ya Allah susahnya. Kejap-kejap aku stres, kejap-kejap aku stres kan. So itulah antara sebab juga kan kenapa nak berubah kan. So kita tengok lagi, nak tengok lagi apa orang Ada tulis. ni Farah Fadil share tips nak sabar, jangan feed into their tantrum. You kena divert their attention to something else. Sambil tu maintain your breathing technique, stay calm. Sabar. Okay, itu satu tips. Ada, I sometimes fail nak divert their attention. Time tu rasa down sangat. Farah pun ni lagi. Di sebalik kuat dan sabar, mak atau ayah anak autism ni pasti ada sokongan orang yang paling dekat. Suami isteri, sokong antara satu sama lain. Dan Siti Samiza cakap, paling sedih bila anak jadi perangai pelik, orang kata kena sampuk setan. Tapi itulah, bila kita tak sabar, mak ayah ni pun yang disampuk setan tu yang kita nak elak tu, yang kita nak cerita hari ni kan. Masalahnya bila dia buat perangai, dia tantrum, melenting sana, melenting sini, macam memang macam dalam cerita. Kalau orang tak tahu macam mana nak gambarkan dengan, tengok cerita Exorcist. Tengok cerita Exorcist tu. Memang macam kena rasuk hantu. Macam masuk hantu, dia punya mengamuk tu kan. Dia kan sampai ke tahap bila kita tengok dia tu kan, kita rasa takut dengan dia punya aksi-aksi. Kita takut macam cerita Exorcist tu, kita takut. Lagi satu, sampai ke tahap di mana kita pun nak melalak sama macam dia. Itulah kata kita, topi hari ni nak halang daripada kita disampuk sekali. Ramai ni. Dari Langkawi pun ada Rahayu cakap memang mencabar sampai kadang tu bawa je baju ke sekolah, cikgu akan pakai. Nak pula dia pakai dengan cikgu, dengan kita tak mau. Dapat dengan cikgu. So sekolah baru Razik, lepas I pindahkan Razik kan. Lepas I pindahkan Razik ke sekolah baru. Sekolah baru ni kan, I cakap dekat sekolah baru, sebelum masuk sekolah baru, I cakap kan, salah satu masalah besar I je lah uniform sekolah kan. Boleh tak I cakap kan, boleh tak I buka mata korang sekalian, kata yang penting bukannya baju sekolah tu. Yang penting ialah dia belajar. Anak aku ni nak belajar susah. Kalau kau dapat ajar dia dalam baju mana sekalipun, boleh tak kau longgarkan benda tu supaya kita tak pandang sangat dia punya uniform tu. So bila sekolah tu cakap macam okey, kita boleh cuba. Okey, apa yang dia selesa, kita pun try lah cubalah benda lain. So pakai baju sukan. Bila baju sukan, sekolah cakap okey lah pakai baju sukan je lah. Dia seorang, dia pakai baju sukan je. Tiap-tiap hari dia pakai baju sukan. Okey, so dia pakai baju. Bayangkan kelegaan 1 jam, 2 jam tu kan, hilang. Inilah I rasa penting fleksibel dalam sistem pendidikan, di mana kalau berada dengan budak-budak anak autism ni, I rasa kena fleksibel sikit lah. Benda-benda yang tak penting ni, fokus dia pendidikan. Dia nak datang pergi sekolah tu kira bagus. Bukan senang dia datang pergi sekolah. Dulu kita orang 1 minggu, 1 hari yang susah, atau 2 hari susah. Makin lama makin kurang. Tinggal 1 bulan, 1 hari atau 3 hari macam tu. Makin kurang lah, makin kurang. Tapi akan ada je hari-hari yang susah. Cuma kurang sikit lah. So memang memahami lah. Kalau pakai baju ni memang kita punya kesusahan secara keseluruhan, ramai yang menghadapinya lah. Ada yang tanya ni, Aunty Zura tanya, perlu sabar atau sabar je pilihan yang ada? Soalan ni. Perlu sabar atau sabar sahaja pilihan yang ada? Nanti I akan terangkan cara I kendalikan, di mana I letak flexibility tu sendiri sebagai kata kunci jugalah kan. Memang kita kena sabar dengan pilihan yang ada, sebab pilihan kita selalu kurang pilihan. Kita banyak bila kita kendalikan dia kan, pilihan kita terhad. Betul tak? Memang terhad, dan kita patut
macam kena kreatif ataupun lebih kreatif bila mengendalikan dia. Kan? Sebab pilihan kita terhad. So banyak benda-benda jugalah, memang betul lah sabar dengan pilihan yang ada. Pilihan yang ada pula terhad. So kenalah kreatif juga kan. Sebab pilihan tu terhad. Tapi kena fleksibel juga. Nanti masukkan dalam tips-tips yang I ada tulis macam mana nak sabar ni, di mana macam mana I diri sendirilah kan dengan orang lain mungkin boleh membantu orang lain kan. Ini membantu I, anak kita lain-lain lah, kena dengan izin, disclaimer dulu. Mungkin boleh membantu orang lain, tak semestinya semua orang. Sikit orang pun jadilah kan. Kan? I tengok dulu sikit ada orang bagi tips nak sabar, jangan fit into their tantrum. Tu Farah Fadil tadi. So yang tu I memang banyak juga diversion, I buat diversion tu konsep alih perhatian dia kan. Diversion tak boleh pakai dengan izin alih perhatian. Alih perhatian. Ni bagus Rose Marlina. Di sebalik kuat dan sabar mak atau ayah anak autism pasti ada sokongan orang yang paling dekat, suami isteri sokong antara satu sama. Betul. Saya setuju sangat. Betul juga. Nanti masuk juga dalam tips tu tapi dah keluar dululah. So maksudnya samalah kan. So rasa macam dah sabar baru 2-3 saat, rasa Ruslina tulis macam dah sabar, bam dia ketuk kepala, terjerit terkejut. Terkejut ni macam perkara biasa kan untuk kita. Kita selalu terkejut dengan benda-benda yang dia buat kan. Macam kita rasa macam dah boleh jangka apa yang dia buat. Ada je benda-benda yang menyebabkan kita terkejut. Terkejut yang boleh menyebabkan sakit jantung. Memang you ingat tak, you pernah cakap kan macam duduk dalam perang stress level anak ni ibu bapa autism ni macam pergi berperang, macam askar pergi perang. Itulah. Rasa macam kita ni komando, kena jadi komando kan. Jadi ini lagi satu yang nak menunjukkan kita tak boleh jadi askar-askar biasa je untuk jadi mak bapak dia orang ni, betul tak? Betul. Kan? Jadi level sabar kita pun tak boleh lah level sabar biasa-biasa untuk anak biasa, betul tak? Kan mesti level yang lagi bagus kan, level yang tahap yang lieutenant ke tahap major. Itu yang black belt tu. Tak general ni sabar kan. Kan macam level, tapi macam tu lah cakap kan, macam mana. So I cuba kongsikan dekat sini macam mana lepas I duduk bertapa kan, tak adalah bertapa, tapi kalau setakat nak pergi Puteri Gunung Ledang tu banyak juga gua aku pergi kan, cari kan. Apa cara I buat yang I rasa antara benda penting yang I dapat perubahan diri untuk dapat lebih sabar ni, bila I jumpa formula di mana sabar ni I rasa paling penting sekali kalau kita punya respon kita atau kita punya apa kita buat bila dia buat sesuatu kan. Kita punya reaksi kita yang paling penting sekali, kontrol reaksi tu supaya dia bukan reaksi refleks. Reaksi refleks ni kan macam orang buat refleks kat tangan, pupuk pergi. Macam you pegang air panas kan. Pegang air panas, tangan terus angkat kan. Itu refleks kan. Itu refleks. I rasa penting bila I boleh kontrol I punya respon atau reaksi I kepada apa yang Razik buat dengan tidak menjadikan dia satu refleks kan. Jadi bila I boleh buat macam tu, dia ada macam perasaan fikir dulu ataupun ingat dulu apa sebelum kita buat tu, fikir dulu dengan reaksi kita. Bila kita fikir dulu reaksi ni keterlaluan ke tak kan. Mungkin kadang-kadang dia terlanggar, benda pecah tak sengaja, anak lain pun boleh buat pecah juga. Tapi kalau bila dia terlanggar macam tu, pecah, refleks pecah ialah ke depan pergi kan. Itu adalah refleks. Jadi I rasa bila I boleh kontrol, dia buat apa-apa saja, I selalu ada dengan izin self check kan. Fikir dulu kan, macam orang putih kata dengan izin mindfulness. Itulah kan. Perkataan kan mindfulness kan. So sebelum reaksi tu
pastikan bukan refleks. So fikir dulu. Bila nak fikir dulu ni, kita kena tenangkan diri dululah sebelum benda ni berlaku. Banyak cara untuk tenangkan diri dulu sebelum kita reaksi benda ni. Contoh dia macam I lah. I zikir dulu. Aku tak nak stres, aku tak nak marah, aku tak nak pukul dia. Okay? Lepas tu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kadang rasa macam dekat masjid lah pula kan. Memang istighfar panjang dulu sebelum tu. Lagi satu cara dia lah delay ataupun tangguh dulu kita punya respon tu kan. Contoh dia macam I, kalau yang teruk sangat apa semua, pergi ambil air semayang dulu. Semayang dulu pun tak apa. Sama je nanti respon. Dia kena respon dalam masa terdekat tu juga kan. Sebab tak boleh nak tunggu lama sangat, nanti dia lupa apa yang dia berlaku tu, apa respon dia. Kalau kita nak marah sekalipun kan, I kena check, fikir dulu, aku marah ni sebab aku kena marah dia nanti dia tak faham benda ni tak betul. Tapi aku marah ni sebab untuk mendidik dia. Tapi bukan aku marah ni bukan refleks. Kau buat wow, terus berjerit. Betul, bukan melepaskan marah kita sendiri. Kadang-kadang marah ni tak habis marah ni. Bukan marah aja kat dia kan. Kita marah dekat anak lain, kita marah kat pasangan, kita marah dengan keadaan lain. Benda-benda lain jadi benda kecil pun jadi kita nak marah juga kan. Sebab kita dalam sentiasa keadaan marah. Bayangkan kita punya kehidupan dalam keadaan marah je, sakit hati je kan. So lepas lagi satu cara untuk I atasi benda ni, untuk tingkatkan I punya tahap atau level kan, daripada belt, daripada tali pinggang putih yang baru masuk belajar silat kan, kepada tali pinggang yang atas sikit kan, ialah I ada cara menilai dalam bentuk kredit. Berapa kredit you bagi diri you ni sebelum you marah anak you kan? Berapa kredit? Mula-mula tak ada kredit langsung. Betul. Apa jadi je, sentap. Sentap terus kan. Kalau kita bagi kita diri kredit, itu cara penilaian. Kat mana aku sekarang ni? Macam I contohnya, I ada 10 kredit. 8 I bagi kat Razik, 2 tinggal untuk anak-anak yang lain kan. Harapnya bila I memajukan diri I lagi ke tahap level yang tertinggi, sama-sama kan, cakap je kan. Kita pun nak capai level black belt tu. I tak cakap I ada black belt, cakap cuba mencapai tahap black belt tu kan. Bila tahap macam tu, dengan anak lain pun I akan sabar, dengan benda lain pun akan sabarlah. Secara keseluruhannya memperbaiki diri lah kan, dapat memperbaiki diri. Itu keindahan kalau kita bersabar, dapat memperbaiki diri, lagi orang lagi sabar kan. Simpan kredit kita tu. Macam mana nak simpan kredit kan? Ramai orang cakap pasal ni. And I selalu sokong orang yang cakap pasal ni. Kalau kita simpan kredit ni, di mana kita pass baton tu kepada pasangan kita ataupun kepada keluarga terdekat kan, mak nenek dia kan. Pass bagi supaya kita tak guna kredit tu. Macam dah penat kan, macam okey lah, I dah penat lah. You pula ambil alih lah. You pula tengok lah kan. Jadi kita simpanlah kredit kita untuk situ. So dapatlah pakai untuk di masa akan datang. Jadi penting lah juga kan. Nak simpan kredit ni, nak tenangkan. Okey lah, gila-gila orang kata. Ramai mak bapak anak autism ni pakai konsep gila-gila ni. Sebab dia orang simpan kredit. So tak adalah setiap hari seorang sahaja yang menguruskan. Betul tak? Mungkin akan kalau 3 kali macam kita akan tingkatkan lagi tahap kita. So bila boleh tolong macam ni, bila boleh tolong, kita boleh tolong pasangan kita. So pasangan kita pun akan tolong kita. Betul tak? Betul. Lagi satu, I sabar ni secara keseluruhan I menganggap ujian apa yang Razik buat tu adalah ujian untuk I bersabar daripada Allah, bukan daripada Razik buat. Kalau I nak fahamkan konsep ni di mana, kalau I bagi ambil contoh, kalau kita ada bos kan, bos kita buat sesuatu yang kita rasa nak marah kan, tak sabar kan, kita rasa nak melenting. Tapi sebab dia bos
kita tahanlah dulu sikit kan. Kita tak adalah nak melompat terus kan, marah kan. Mana ada orang macam terus melompat kan, tak ada kerja kan. Tak ada duit. Jadi tapi anggaplah hujan ni, ayah selalu anggap hujan ni, apa dia buat tu, ini adalah ujian Allah dalam bentuk apa yang Razik buat daripada Allah. Kalau I anggap Razik yang buat hujan tu, maksudnya kurang sikitlah hormat kepada ujian tu. Aku terus macam, kau level anak, kau nak uji aku. Kan? Kau level anak je, aku bapa kau uji aku. So tapi kalau kita rasa ujian tu daripada Allah, mungkin kita akan sabar. Kita punya apa orang kata dengan izin threshold kita lagi tinggi sikit sebelum kita melompat kan, marah apa. Lagi lagi satu kita kena ingat, lagi dua benda kena ingat. Satu, benda tu ujian Allah. Lagi satu, kena ingat yang dia tu ada autism. Cara dia reaksi dia terhadap banyak benda ialah dengan mengamuk dan menangis dan melalak. So kita kena ingat yang wayar dalam kepala otak, macam Ain ingat wayar dalam kepala otak tu Razik tu lain kan. Cara dia kendali lain. Kalau kita tak tenang kan, kalau kita tak tenang nak kendalikan apa yang dia nak mengamuk melalak ni kan, susahlah nak tolong dia. Kita tak memahami dia. So menangis ni memang perkara biasa. Lepas tu lagi satu benda-benda, apa reaksi dia yang biasa. Perasan tak? Reaksi dia macam contoh Razik, menangis ni perkara biasa. Tapi kenapa aku kena stres tiap kali dia kena menangis? Dia menangis. Tak tahu dah dia akan menangis, tapi aku stres tiap kali dia menangis. Jadi I masukkan kata kunci menangis tu perkara biasa, aku takkan stres. Kenapa aku nak stres? Dia akan menangis. Itu biasa. Yang tak biasa ialah bila dia melalak, meraung apa semua, dia tak menggunakan menangis sebagai respon reaksi dia. Itu aku nak buat dia ke arah itu, tapi kalau setiap kali dia menangis, melalak, aku terus respon tak sabar, terus nak marah je kan. So, itulah I rasa itu antara tips-tips lah yang I buat untuk Razik, yang I boleh sharekan dengan orang lain. I sebenarnya nak, bila I dah tenang dan I dapat sabar level I ni, I harap macam I akan lagi raikan Razik punya apa benda baik yang dia buat, dan I akan lagi kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang kan. Bukan tak habis cabaran ni. I bahagia tengok ada orang bila dia kongsikan dekat dalam Autism Malaysia kan. Oh, sebenarnya ada cahaya di hujung terowong Gambang nak balik Terengganu kan, selalu terowong kan, ada cahaya di hujung tu kan. Tak adalah gelap sangat kan. Tapi dalam bentuk autism punya mak bapak ni, dia boleh mengambil masa bukan macam sehari dua hari, dia macam bertahun-tahun. Aku sabar je lah kan. Betul. Jadi harapnya I pun nak tengok orang lain. Macam mana dia orang paling besar. Betul, tengok Rosmalina pun setuju juga, menangis tu naturalnya memang azalinya buat orang dengar stres. Stres tau dengar anak menangis ni kan. Betul. Tapi I dah block. I sekarang menangis tak ada apa, kau melalak lah. Menangis macam cakap dengan mingit lah, sakit dia macam menangis dia tu. Betul tak dia punya pitch menangis dia tu kan. Dia punya frekuensi dia tu kan. Memang you boleh pening kepala. Memang migraine lah. Memang tak ada migraine sebelum kau ada. Makan paracetamol tu biasa. Mak bapak anak autism ni kena ada bekalan cukup paracetamol aku rasa. Actually, saya pernah pergi sampai MRI kepala sebab sakit kepala. Tapi tak ada apa-apa pun sebenarnya, sebab yelah tak tahan kan lama-lama. Punya dah risau ada. Ada yang satu soalan ni Dr. Bell. Dr. Bell sabar dengan anak-anak yang lain. Sabar dengan anak-anak yang lain bagaimana? Sebab anak autism kadang-kadang kita sudah tahu dia special, tapi dengan anak-anak yang lain bagaimana cara doktor layan anak? Itu saya punya level lah. Dah cakap dah. Level I tak sampai lagi level di mana 8 kredit Razik, 8 kredit untuk anak-anak yang lain. So anak-anak yang lain ni
kadang-kadang I tak boleh diorang, tapi cara dia untuk sekarang ni, I macam sekarang ni fikir satu, pertama sekali diorang tu buat hal tak banyak kali, dalam seminggu sekali 2 kali kot. Lepas tu pula kakak dengan adik dia faham, dia boleh dalam bentuk penerangan kan, benda ni tak bagus ke apa, kenapa ni kan, tak marah ke apa, macam boleh bila dia faham kita bagi warning, kau jangan buat ni kan, kau jangan buat ni, kalau kau buat lagi aku akan marah. So macam ada sebelum bagi amaran sebelum tu, boleh masuk, tak ada masalah. Dia orang okey tak buat dah. Kalau kau buat, aku dah pesan kat kau jangan buat, kau buat agak lagi. So kan, so boleh orang kata bawa berbincang. Kan? Razik ni tak ada bawa berbincang kan. Sabar dulu. Mencurahkan air ke daun keladi. Itu perumpamaan dia bila memberi arahan atau mengharapkan sesuatu. Permintaan. Mencurahkan air ke daun keladi memang design, memang direka cipta untuk bagi tahu kat air. Itulah dia perumpamaan dia kan. Lagi satu, anak-anak lain ni pun bila lama-lama dia faham kot bila dia tengok kita kan. Bila tengok kita berusaha keras untuk Razik, dia secara tersendirinya kan, macam kadang-kadang kita cakap pelan-pelan kan, kakak kan tahu kan papa penat dah dengan dengan Razik. Kakak janganlah ni macam, ataupun dengan adik dia lah, kakak dia kurang sangat adik dia tu macam aku nak benda yang sama juga kan, kenapa layanan kau lain ke apa ke, tak boleh, dia nak sama juga, apa abang dapat dia nak dapat semua layanan dia semua. Tapi itulah tajuk lain lah pula kan. Bagus kan tajuk apa, anak-anak lain kan. Anak-anak lain macam mana diorang adaptasi dan macam mana nak mengendalikan mereka. Sebab kita anak autism ada halangan, memang betul lah soalan macam tu kan. Macam mana dengan anak-anak lain? Macam mana dia membesar pun rasanya tak akan berbeza lah, akan berlainan. Diorang tak akan besar sama macam anak-anak lain kan. Keluarga lain kan. Harapnya diorang akan lagi jadi lagi bagus dalam menolong kan. Macam kakak kan, tolong banyaklah kakak faham dia kena tolong ni, kena tolong tengok kan. Kadang-kadang kita nak memasak pun kita kena tolong tengok, kau tolong tengokkan adik kau kan, jangan dia buat kerja. Adik dia pun dah faham dah. Dia berlari nanti dia melaporkan apa-apa yang kerja bodoh abang dia buat kan. Boleh tolong report I nak baca sikit apa ni, Rayu tulis, betul lah tu, saya pun asyik terkejut kalau anak buat hal, padahal perang yang sama setiap hari. Patutnya tak payah terkejut sangat, atau ini overprotective. Itulah kadang-kadang level terkejut tu dia refleks kan, macam kita selalu. I rasa kata kunci tu refleks, reaksi mengejut, orang kata reaksi mengejut. So kalau kita dapat kurangkan reaksi mengejut tu, mesti punya kita dapat tinggikan sabar dia. Lepas tu Rustina tulis, Ilyas tulis, kena strategic thinking bila nak berdepan dengan anak autism. Betul kan, mula-mula lama nak berfikir, tapi lama-lama creative thinking ni atau berfikir secara kreatif ni boleh membantu. Memang kita kena jadi, tak boleh jadi orang kata prebet je lah, kena jadi pangkat yang tinggi-tinggi, boleh mengendalikan masalah. Dr. Bell, nak you dekat dengan tingkap dah tak nampak dah muka. Okay. Alright. Apa ni, saya masih terkejut walaupun Martin dah 8 tahun. Razik dah 12 tahun. Ada je benda buat aku terkejut. I tak boleh. I punya pantang kan. I cakap dengan my wife, dalam hidup I dengan you tak boleh terkejutkan I. Anak-anak I yang lain tak boleh main terkejut tepi belakang pintu tu kan. Kan kadang-kadang masuk kan. Buat prank apa. Buat prank-prank ni kan. Zaman muda bukan main bergurau senda lagi. Zaman tu tak ada YouTube, tak ada Instagram, tak ada TikTok. Nak masukkan. Aku memang suka prank bini aku kan. Tapi sebab
I dah cakap dah. I tak boleh. I cakap dengan anak-anak I pun tak boleh prank-prank terkejut ni. I tak nak. I nak jaga. Simpan untuk Ajik je. Kalau buat pun tak kelakar, okey? Okay. Memang cukup sabar, tapi kadang-kadang bila anak tiba-tiba tantrum, ada pula parents yang tanya jeleng terus shoot up tahap sabar tu. Ini kan tahap kekebalan yang kita semua selalu kena usahakan. Betul tak? Betul. Muka cantik-cantik yang ni kena tebal banyak ni. Mata boleh tengok kanan, kiri kanan, tengok orang lain tengok kita kan. Kau kena tengok sini. Betul. Macam kuda tengok ke depan je kan. Kalau dia tengok, patutlah kuda dia letak kat belah tepi tu kan. Kuda dia boleh tengok jalan depan je. Kalau dia tengok kiri kanan, dia hati mengacau, tak boleh nak buat kerja. Kita nak fokus kendalikan tantrum dia dekat tempat public kan. Dekat tempat awam, kita nak kendalikan dia kan. Lepas tu kita awal-awal dulu memang I sekarang sekarang tahap dia dah macam karma dah macam turun. Aku tak peduli. Kau nak tengok-tengok lah, suka hatilah kan. Tapi kalau macam isteri I, dia masih lagi macam boleh tak kau tak pandang-pandang, tak ada apa-apa penting yang berlaku di sini. Lagi satu orang pun macam macam mana nak react kan. Kan? Macam mana diorang tu macam kita nampak macam kan. Kadang-kadang sebenarnya saya cakap ada je orang tu kan. Saya rasa paling bagus sekali macam mana orang luar yang tak ada anak autism tiba-tiba tengok orang ni tengah mengendalikan anak dia yang tengah tantrum ke, melompat sana sini ke ataupun kan. Kita tanya perlukan bantuan ke apa ke kan. Tapi memang ada kadang-kadang kan nak kena pegangkan barang ke. Betul. Nak kejar kan. Pernah I kadang-kadang kan pernah dekat airport dia berlari kan, berpusing-pusing. Dia berpusing-pusing macam buat apa ni buat show dekat lapangan terbang kan, dekat airport punya tempat menunggu kan. So I tinggalkan beg tarik. Sekarang lepas tu pandailah kan. Lepas tu aku pandailah nak pergi dekat dalam ni, tak ada dah beg tarik tangan ni, semua beg galas. Kan. Jangan nak beg tarik ni, dia lari kang beg tarik kau tu macam mana? Tak boleh nak travel install pun tak ada lah. Tak ada. Ini pegang ni. So masa tu ada beg tarik, I bagi dekat anak I, dekat kakak dengan adik dia tu. Bayangkan kita tinggalkan anak kita tu sebab I tak ada pilihan masa tu. I kena kejar Razik. Kan? Lepas tu dengan beg ni aku takkan dapat kejar dia. So I bagi beg dia, cakap dengan kakak dengan adik dia, kau tunggu beg ni, jangan pergi ke mana-mana. Okey. Mak dia pergi masuk kedai beli barang. Okey, mak dia nak beli barang, nak beli makanan macam itulah kan. Dan beratur dalam kedai. So, I pun kejar Razik, kejar Razik ni kan. Berjayalah akhirnya kan. Lepas dia pusing-pusing, ada tahap tarik, bukan. I tarik dia sampailah tunggu depan mak dia punya kedai kan. I tengah tunggu mak dia dulu habislah sebab I nampak mak dia kat dalam kedai tu. So, I berhenti kat kedai tu kan. Anak I dekat tempat lain tengah tunggu beg tu kan, kejar tadi. Lepas tu depan kedai tu anak I bergolek-golek pusing dekat dalam kedai. Lepas tu kan I pun biasalah kau nak pusing-pusing, kau jangan langgar orang dah lah kan. Aku macam tengok kau punya kawasan pusing-pusing kau tu nak buat pusingan lipatan tu tak mengganggu orang lain kan. So macam I tengok kan. Tu I just tengok je kan dia pusing-pusing. Lepas tu kebetulan orang kat belah depan isteri I, orang depan wife I yang tengah beratur dengan awak nak bayar ni, dia cakap kan, look at that, tengok budak tu, budak nakal tu, tengok kat depan budak nakal tu. Teruk betul budak nakal tu. Orang cakap macam tu. Belakang dia tu wife I tau. Wife I pun cakap dekat dia, anak itu anak aku kan. Dia buat macam tu sebab dia ada autism dan itulah cara dia reaksi kalau dia ada masalah. Kau jaga anak aku tak? Tak. Iaitu suami aku jaga. Kau nak tolong aku jaga tak? Kan pedas. Dia macam I macam peacemaker kan. Macam I selalu macam askar bangsa-bangsa bersatu kan. Macam sabar. Banyak lagi lah cerita yang macam dalam kapal terbang kan. Masa tu tak pandai lagi duduk dalam kapal terbang, nak balik Malaysia. Razik dia tendang
kursi orang depan tu kan. Kita dah cakap jangan tendang kan. Sekarang ni dah pandai aku duduk depan belakang, adik-beradik kau depan belakang, aku belakang kan. Tak libatkan orang lain dah. Lepas itu dia tendang-tendang kan. Lepas tu orang kena tendang. Orang tu yang kena tendang tu dia nak pukul Razik kan. Dia nak pukul Razik, dia nak bantai Razik dengan tu. I punya wife I melompat macam mak ayam jaga anak ayam kan. I macam jadi bangsa-bangsa bersatu. Itu lagi satu, sabar. Pentingnya sabar ni. Kalau kita je senang. Tapi kadang-kadang melibatkan orang lain juga kan. Kita nak bersabar. I rasa secara keseluruhan kalau kita dapat diri kita sabar, mungkin kita boleh kendalikan orang-orang lain dengan lebih baik. Betul tak? Fikir-fikir balik, mungkin aku patut kendalikan orang lain dengan lebih baik kan. Tapi I rasa tak usah peduli lah orang lain ni. Pertebalkan kota muka. tak cukup kredit tadi kan. Betul, buang masa je lah. Macam menangis kan. Razik menangis. Kita dah tahu kan. Dia akan menangis reaksi dia. Kita dah tahu orang-orang lain yang tak ada anak autism selalu juga ada yang dia punya reaksi dia macam ni. Cakap benda tak senonoh, menyakitkan hati kan. Kita dah tahu benda tu. Kenapa kita nak layan? Buang masa, buang kredit je. Okey, kita baca lagi. Ada yang cakap, itulah macam Puan Norzilawati, dia ada 3 orang anak istimewa. Cerita tentang anak yang menangis. Anak menangis okey lagi, tapi yang bergaduh, bercakaran, menjerit, dugaan sungguh. Untung ada anak normal boleh membantu dan faham. Betul. Ada yang cakap Farah Fadil cerita anaknya Daniel ada habit baru, suka buat batuk-batuk. Sound effect batuk tu kuat pula tu dan very irritating. So bayangkan kalau keluar dia buat batuk just to irritate my hubby. Orang nak tidur. Tak, batuk-batuk sekarang ni orang nak buat COVID-19. Razik dia pergi komen dekat orang batuk ataupun dia batuk. Lepas dia batuk, COVID-19. Susah tu. Okay. Ingat I baca ni Rayu tulis risau pula takut kita terkena sakit jantung. Bukan sakit jantung aja. Kita kena ingat tu. Bukan sakit jantung satu kan. I dah cakap kan jangan gurau-gurau. Jangan gurau-gurau macam dalam YouTube tu apa kan nak prank-prank. Prank macam itu tak nak. April Fool lah jangan. Sakit jantung satu. Tapi I rasa kalau kita tak sabar, lagi satu masalah bukan je sakit jantung, ialah masalah kemurungan diri ni. Dalam depresi ni, sebelum dia kan orang katakan anak-anak autism ni bila dia besar, salah satu cabaran dia bila dia masuk dalam depresi kan. Senang kepada kemurungan diri bila dia membesar. Dan itu kita kena jaga kan. Tapi sebelum dia membesar tu, mak bapak dia dulu yang depresi. Yang tu yang kita nak elak tu. Yang kita yang dulu rasa kan. I baca Faiz tanya mak-mak semua hebat. Mak lebih banyak berkorban dengan anak istimewa. Janganlah macam tu. Bukan janganlah biar mak-mak je. Bapak-bapak pun tolonglah sedar diri kan. Susah kalau tak sedar diri ni kan. Harapnya hari ini kita sama-sama mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Betul tak? Paling kurang lah kan. Paling kurang kita nak capai hari ini. No Arzila. Saya rasa sabar sebab kita nak buat sekali. Sama-sama tolong, sama-sama jaga, sama-sama urus. Bukan kata sabar dengan apa-apa yang berlaku. Tapi kena turut serta, kena sama-sama kan. Bukan, itulah. Kadang bukan kata sabar tu tengok je. Tengok, okey tak rasa apa-apa tak. Tapi kita perlu sabar sebab kita nak ambil tindakan, nak buat plan, apa nak buat lepas ni kan. Untuk menjadikan diri lebih baik. Bila kita lagi baik, kita boleh kendalikan lagi perkara yang lagi susah. Betul tak? I rasa lah kita lagi bersedia lagi susah.
Ni dah baca rasanya ni, Dr. Bell sabar dengan anak ni bagaimana? Itu dah baca kan? Unpredictable apa yang diorang buat. Anak saya pernah buka pintu kereta tengah drive kat highway, nak tercabut jantung rasanya. Pernah juga Razik kan. Dia kan, kita, itu satu. I cakap kat you kan, pasal sabar ni. Walaupun kita marah, tapi kita tahu kita dalam kontrol kita marah sebabnya kita kena marah. Kalau tak, dia tak tahu benda tu boleh ke tak boleh. Betul tak? Betul. Tapi marah yang kita berada, kita boleh kawal. Kan? Aku marah ni sebab aku kena ajar dia. Betul. Beza tak dengan aku marah ni sebab itu adalah refleks aku. Sebab kalau kita refleks, kita tak tahu benda tu mungkin keterlaluan. So itu penting jugalah kan. Macam dalam kereta ni kan, Razik sekarang duduk kat belah depan. Badan dia dah besar, dah lepas dah. Polis tak tahan dah. Dia dah lagi tinggi daripada, dah sama tinggi dengan mak dia. So dia memang boleh duduk depan lah. Mak dia duduk depan kan. Cakap kalau mak dia rendah kan tak. Tapi dah boleh duduk depan. Jadi I cakap dekat dia, kalau kau nak duduk dekat depan ni, engkau tak boleh kacau aku punya steering. Kau tak boleh kacau aku punya gearbox kan. Kau tak boleh kacau aku memandu. Kau tak boleh buka pintu. Itu antara syarat I lah. Kau kena pakai tali pinggang. Nak suruh dia mengajar dia tali pinggang ni bukan cakap apalah. Memang kerja gila. Kerja gila. Tak senang. Susah. Macam susah. Tapi sebab itulah I bagi kat dia, kalau kau nak. Lepas tu awal-awal tu cakap I tak jalan. Dengan amok. Tapi bila nak latih ni, time kita tak ada desakan masa. Betul. Kadang-kadang kita nak pergi sekolah, benda-benda ni berlaku. Desakan masa kita kena sampai ke satu tempat tu, itu yang susah tu. Tapi bila berlaku ni, kadang-kadang I berhenti tepi jalan, I cakap lah, kau nampak tepi-tepi tu, nanti aku keluarkan kau tak ada rumah nak balik dah. Macam ni kau nak duduk depan lagi tak? Lepas tu I keluarkan dia. I memang dia pernah buat juga macam ni kan. Dia kacau I punya nak steering I kan. I berhenti tepi highway tu, I tarik dia. I dah cakap kat dia, kau jangan buat. Kan dah cakap mencurahkan air ke daun keladi. Aku cakap jangan buat, kau buat lagi. Kan? Bukan, ini aku tak tahu keladi jenis apa. Ni keladi plastik dari Cina. Memang tak lekit punya. Lepas tu, I tarik dia, I letak kat seat belakang. Kau nak duduk depan, aku dah cakap dengan kau, jangan buat benda ni. Tapi sekarang Alhamdulillah lah. Paling kuat pun bila dia mengamuk, dia tahu dia tak kacau I punya steering, tak kacau I punya tu, dia tak buka pintu. So, nak juga mengamuk, tendang-tendang kak. Kan? Tapi itulah cabaran dia kan. Tapi itulah desakan masa kadang-kadang kita nak buat. Ya, sebab bila kita stres, kita lagi senang marah. Kita dah macam, alamak, dah suntuk masa kan. Lepas tu, ni I suka ni, Yusuf, Kak Norma tulis, Yusuf memang mengajar saya atau mengajar saya suami erti kesabaran. Masya Allah. Itu agaknya kadang-kadang kan kita rasa macam kita dah sabar. Memang Razik memang tanpa sanksi. Dia mengajar I perlu bersabar. Betul tak? Perlu perbaiki diri kan. Tapi sebelum perbaiki diri ni, penting juga luangkan masa untuk kita mengenali bukan sahaja dia. Kita mengenali diri kita. Kita banyak masa, kadang-kadang kita luangkan masa untuk anak-anak autism kita. Tapi kita tak luangkan masa untuk diri kita. Sama ada untuk mengenali diri kita, untuk memperbaiki diri. Kan? Semuanya kita nak perbaiki dia je. Macam I rasa tak fair lah, tak adil lah. Kita rasa nak dia perangai macam ni, nak atau lagi bagus lah kan, perangai lagi bagus. Tapi kita nak tahap yang sama je. Rasa adil lah, tak adil kan. Maksud kita kena berubah tu juga. Bukan perubahan tu kalau ke arah kebaikan, bukan untuk dia je, tapi untuk diri kita juga. Aduh, ni lagi satu, bergaduh bercakaran. memang anak bergaduh ni memang. Tapi Rafiq, adik dia sekarang ni, dulu bila dia bergaduh berdua kan, dulu dia suka kacau adik dia. Ya Allah, tak boleh tengok adik dia tu. Adik ni kan macam tikus je tau. Macam nangis kan. Nangis lagi. Lepas tu nangis, Razik hit me, Razik pukul, Razik hit me. Aku kan lepas tu kan I dah bosan dah. Tak boleh benda ni. I cakap tak boleh. Sebab Razik akan senantiasa. Lepas tu I cakap kan, engkau kena lawan balik dia.
Kalau kau tak lawan balik dia, nanti dia akan senantiasa pukul kau selamanya. Lepas tu bila dia dah start melawan balik kan, lepas tu dia pula lagi lebih-lebih. Kena sikit dia punya lawan, cukup kan. Tapi I bagi dalam maybe less than a minute atau a minute ke kan. Bagi dia betul-betul at it kan. Sama-sama. Sekarang Razik dia tak kacau adik dia. Dia tahu kalau dia kacau adik dia dari segi pukul atau mengganggu adik dia, ambil barang adik dia ke apa kan, adik dia akan reaksi. Itu dah selesai lah. Dah selesai. Masalah tu dah selesai. Dengan adik dia tak, lepas dengan kakak dia, I dah ajar kakak dia untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri lah. So, ataupun suruh dia jangan buat macam tu kan. So, dia orang kena ajar dia, kena ajar spesifik dengan cara-cara untuk mengendalikan Razik juga. Itu lah. Itu bagus kan untuk anak-anak lain. Untuk anak-anak lain, betul-betul. Abang Azman, you'll never walk alone. Yes, Liverpool. Kita kena bergerak sama-sama tu. Cakap watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan. Sama-sama mengajak ke arah kebaikan dan kesabaran kan. Biar sama-sama kita semua sabar, betul tak? Kalau aku seorang je sabar, kau orang tak sabar. Tapi cuba cara I tu, yang cuba cara fikir dulu ataupun refleks dulu. Bila dia buat sesuatu je, jangan refleks. Jangan terus melompat. Fikir dulu. Berbala ke tak aku melompat ni? Kan? Ini buat benda samanya, Razik. Sepahkan barang. Benda sama. Benda sama. Tapi aku duk marah benda sama. Aku punya level makin marah. Kan? Aku bosan betul lah. Lama-lama aku meletup. Meletup kat orang lain pula tu, itu yang macam tak adil lah bila orang lain jadi mangsa kan. Betul. Sebab tu kita untuk memastikan keharmonian keluarga ni, sabar ni penting. Kalau tak memang satu masalah lah pada keluarga kan. Betul. Untuk menyambung jodoh lagi panjang kan. Betul. InsyaAllah. Rasanya lepas ni boleh kita buat tajuk siblings ni, adik-beradik, sebab ramai juga yang ni kan. Sebab betul, sabar bukan pada ibu bapa saja, sabar sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik kan. Sebab mereka pun merasakan juga cabaran-cabaran ni sebab berlaku dalam keluarga kan. Ambil reaksi diorang kan. Apa perasaan diorang kan. I baca ni, saya pernah juga macam ni, memang takut terus cepat-cepat tapi stop, lepas tu berlaku tindakan represi hal. Lepas dari peristiwa itu dia tak berani buat dah. Ni mesti pasal kereta tu. Betul sangat pasal pitch tu, bikin sakit kepala memang. Itu semestinya paracetamol kena ada di mana-mana, okey. Dr. Bell tak nak buat buku ke? Alah, nantilah, muda lagi kot. Syok dengar sambil je. Okey, bagus. Puan Zuraini, pernah tak rasa sabar tu datang dari perasaan guilty? Contoh, guilty terpaksa tinggalkan anak semasa bekerja, dan bila anak tunjukkan aksi-aksi yang unwanted tu, kita terpaksa bersabar, kena pejam mata. Lagi satu, I tak tahu lah I dah cakap ke tak cakap kan. Tapi I dah cakap dah. Benda-benda yang macam tidak, macam I senang, I punya konsep. Apa yang kau buat ni, adakah benda tu mencederakan diri kau, mencederakan orang lain dan memudaratkan. Kalau benda-benda yang tak, kita boleh kategori, sebab tu penting fikir dulu ni. Kalau kita ada fikir dulu ni, jadi tak adalah kita terus refleks. Kita boleh fikir, adakah benda yang dia buat ni, adakah benda dia buat ni berbaloi ke? Kita nak terus reaksi yang keterlaluan kan. Dia tak mencederakan diri dia, dia tak mencederakan orang lain kan. Dengan itu, selepas I dapat benda ni kan, baru I rasa uniknya engkau ni unik. Engkau ni macam pelik tapi unik lah. Aku rasa macam best lah, macam kau ni unik. Nak rasa best ada anak autism ni bukan mudah. Dia sebelum rasa best ada anak autism tu, ada satu bukit besar. Bukit ni kau kena daki. Aku nak tinggal kau kat dalam hutan. Aku tak nak dah hidup dengan kau. Aku nak tinggalkan kau, boleh tak? Betul.
kalau you dah daki perasaan aku nak tinggal kau ni, aku tak nak kau, aku tak kisah pun aku tak masuk syurga, tak apa. Tak susah benda ni. Aku kena daki. Lepas you dah daki Bukit Redha tu, barulah you dapat istimewanya you. Istimewanya anak aku ni. Unik betul. Anak orang lain tak ada macam ni. Anak aku yang normal pun tak macam ni. Engkau seorang je. Anak autism macam I tak boleh cakap pada semua orang nak samakan dengan semua orang. Anak I, Razik, kalau nak bahagiakan hati I, dia tak payah buat benda-benda yang aku dapat 90, kakak memanglah dapat 80 90 apa papa nak bagi lah. Ini apa papa nak bagi kan, dia kena buat benda yang macam tahap yang tinggi untuk kita rasa bahagia. Betul tak? Anak autism ni dia buat benda sikit je mengikut kemampuan masing-masing, mengikut kemampuan anak-anak. Sebab kita kenal anak kita. Dia buat benda sikit je. Razik kadang-kadang tiba-tiba dia cakap benda yang macam kelakar kan, macam kita orang macam ya Allah kau ni bahagianya aku. Aku happy sangat. Aku gembira sangat. Kau buat tu kecil je. Kalau anak biasa buat aku tak rasa bangga pun. Tapi anak autism ni dia tak payah buat benda besar-besar, banyak-banyak. Dia buat benda kecil je untuk kita rasa bahagia. Tapi kita kena berlapang dada lah kan. Tapi ingat, bukit besar yang kita kena lalui, satu gunung yang kita kena lalui untuk dapat, lepas daki gunung turun tu dia bagi hadiah redha. Kau redha. Kau redha anak kau. Itu penting juga tu. Sabar, berkait rapat, kawan baik dia. Kalau kita bersabar, kita dapat redha tu. Dia akan berkawan dengan redha. Ingat jangan berkawan dengan 3S tu. Tak sabar, sakit hati, stres. Sakit hati, sedih. Dulu saya doa supaya diri sabar, tapi at one point terbaca something about doa. Kalau doa sabar, Allah beri lebih latihan untuk jadi sabar. Jadi saya tukar doa jadi ya Allah minta dipermudahkan para dimantu minta saya jadi lebih. Ini lagi satu, permintaan. Minta. Minta. Kita tak, I dulu tak minta. I jarang, kenapa nak minta? Sebab I tak minta. Tapi penting. Kan, I spesifik minta. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang sabar. Spesifik minta aku sebab aku nak kendalikan anak aku yang autism ni. Tolonglah bagi aku jadi yang sabar. Kalau kita tak minta, macam mana nak dapat? Kan? Dah lah, minta satu. Usaha. Ada usaha. Apa usaha kita? Lepas tu tak tahu aja nak sabar. Macam kalau lah orang yang tulis sabar tu. Kalau lah orang boleh sabar, cakap sabarlah. Lepas tu dapat kan, alhamdulillah makbul doa. Biarlah orang nak cakap, I cakap kan, tak dalam beribu-ribu orang, dalam satu orang tu doa dia makbul kan. Dia cakap kan, bersabarlah ya, aku jadi sabar. Baguslah kan. Kan. Tapi kalau dengan tu ada cara-cara macam mana nak sabar, memang cubalah. Tapi akhirnya kalau orang ramai orang cakap sabar pun, kalau diri kita sendiri yang tak nak kan, kita tak minta, dah lah tak minta. Lepas tu tak usaha. Tak cuba. Tak nak. Tak cuba. Macam mana nak dapat? Lepas tu dah cakap kan, sabar ni bukannya datang. Ada orang memang dia datang macam tu. Ya Allah, abang ipar I, ya Allah penyabar. Lagi satu itu, penting tak contoh orang sabar kan. Harapnya dapatlah kita, kadang-kadang kita tengok orang kat dalam autism Malaysia, banyak bagi kita contoh orang bersabar. Bila orang bagi contoh, kita akan ikut kan. Macam I tak ada kan, tak membesar dengan bapa kan. Tapi so tak adalah bapa nak tunjuk contoh sabar macam mana kan. Tapi mak I ujian banyak. So bila kita tengok mak I bersabar, I rasa macam mak aku tunjuk contoh bersabar kan. Takkanlah aku tak nak ikut. Arwah mak aku dah tunjuk dah macam mana nak jadi seorang yang penyabar dengan ujian-ujian dalam dunia ni. Lepas tu pula kita tengok macam I masa tu kan, tengok dengan abang ipar I. Abang ipar I banyak bersabar dengan arwah mak I semua. I rasa macam ya Allah, hebatnya abang ipar aku ni. Kalau abang ipar lain aku dah tak tahulah kan. Dia duduk dengan mertua kan. Tapi relax je. Tapi itu adalah contoh-contoh. Harapnya sama-sama kita ni, kita bolehlah dapat contoh, masing-masing bagi contoh dan dapat sama-sama untuk memajukan diri sendiri untuk menjadi manusia yang lagi sabar. Harap. InsyaAllah. Yeah. Ni
Zamri tulis Sabah tahap black belt bagi saya umpama melempuh padang sehingga jadi kukuh, kuat dan tahan karat. Kena bakar ketuk tapi ini maintenance. Betul. Usahanya susah kan. Ketuk bakar kan. Tapi itulah kena usaha. Macam tapi kita yang menjadikan saya rasa benda ni boleh jadi kita jadi orang yang sabar sebab kita ujian tu konsisten, senantiasa ada. Betul. Kan? Dia senantiasa ada, hari-hari ada. Kan? Kalau kita dah tiap hari kena uji kenalah kan. Ini lah cakap ni, ketuk bakar kan. Lala jadi pedang. Kan? Ini macam dalam cerita Turki tu kan. Turul kan, ketuk bakar jadi pedang kan. Sangat perlu sabar bukan pada kita parents saja. Kita kena didik sibling mereka untuk bersabar juga, betul. Tapi pada masa yang sama, macam arwah mak I bagi contoh menjadi sabar dengan ujian dalam kehidupan dia kan. I pula kenalah jadi ujian sabar. Kadang-kadang I rasa I bukan, kadang inilah kan, kita nak bagi dia, penting tak macam mana kita bagi contoh dekat adik-beradik dia. Sebab kita tak ada, rasanya adik-beradik dia lah. Kalau kita pun, inilah, ini yang cakap lah kan. Kalau kita sebagai model lah. Depan anak-anak kita yang lain, kita style yang belasah apa semua kan. Nanti kita tak ada, abang adik dia akan buat macam mana? Benda yang sama lah kan. Lepas tu, kalau kita, bayangkan kita, ini I nak kurangkan benda ni lah kepada Razik kan. I nak sangat, macam niat sangat, berdoa sangat dapat kurangkan benda ni kepada Razik. Bayangkan dia membesar, bayangkan kita membesar, asyik kena marah, asyik kena, semua tak kena, asyik bila dah besar apa jadi? Bayangkan kita yang normal ni. Kita yang boleh proses konsep reaksi ni, kita akan rasa apa akan berlaku pada kita kalau kita membesar macam tu. Bayangkan dia ada masalah memproses maklumat atau memproses reaksi manusia atau respon manusia ni. Bayangkan macam mana. Sebab tu, I takut ni Lydia. I takut kalau I melampau dengan dia. Dia masuk bilik I, bawa pisau, tikam mengaku. Dapatlah korang berita daripada luar negara kan. Seorang anak autism telah membunuh bapanya dengan pisau. Tak tahu sebab apa. Okay, yelah, bukan untuk diri sendiri je kan, untuk jelah sebagai model, sebab yelah anak-anak memerhati, anak autism, anak normal pun kan. Apa ni, AFK jadi sedih dan sebab pula dengan analogi Bukit Redha ni. Besar, Bukit Redha ni tinggi. Kadang-kadang rasa dah lepas dah bukit ni. Ada lagi. Mak bapak dia bukan aja kan anak-anak autism kan dia ada regression tau. Dengan izin bos, regression dia macam patah balik. Aku dah ajar kau macam orang gila, lepas tu kau regression macam aku tak ajar kau apa-apa. Betul tak? Kan? Mak bapaknya perasaan ni ada juga. Aku ingatkan aku dah redha dah. Regress juga. Perasaan sabar boleh regress juga. Boleh regress pula. Kan? Rasa macam benci betul. Malah betul aku menghadapi masalah ni lagi kan. Perasaan ni. Tapi itulah, lama-lama orang kata kan, lama-lama boleh terima kan. Sebab tu kadang-kadang I kan otai-otai share kan, sharing, kongsikan dekat dalam Autism Malaysia kan. Bila dia tengok kan, okey je dia orang hidup lagi pun, tak adalah mati kemurungan ke apa kan. Mungkin lah ada, tapi dia orang boleh je lah cuma harapnya dengan dunia zaman moden ni, bila kita boleh sharing dan boleh berkongsi macam ni, zaman dulu tak boleh nak berkongsi macam ni, tak boleh nak mengatasi benda ni secara berkelompok atau berkumpulan. Nak menyabarkan diri sama-sama, kita bercakap, berbual pasal bersabar hari ni sama-sama, semua orang dengar, orang pun boleh bagi input juga kan. Terima kasih kepada mereka-mereka yang mendengar kan, yang kongsi input sama-sama kan. Sebabnya sama-sama berkelompok lagi ramai, lagi senang nak bawa semua orang tu dalam satu kapal sabar kan. Tak semestinya ni ramai lagi bawa sendiri, nakoda kapal ni duduk dalam satu kapal sabar, semua berlayar ke depan. Ini sepanjang kapal besar ni,
kita berjalan sama-sama nak mencapai diri Sabah ni, kita kutip lah orang kiri kanan kan, tak sabar jatuh kat laut dengan kita bagi dia kan. Masuk sama. Kadang-kadang aku pun jatuh. jangan tinggalkan seorang-seorang, aku seorang-seorang kan. Naklah bersama ramai bila aku rasa tak sabar kan. So I rasa penting jugalah perkongsian macam ni kan. Semoga bermanfaat kepada semua orang kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Bell. Lama, hampir 2 jam kita bersama Dr. Bell malam ni. Siang hari lah di Ireland. Sebab topik sabar ni ialah perlu dilatih, perlu dididik hati ni untuk mencapai tahap sabar. Sebab yelah bukan calang-calang cabaran kita semua kan. Itulah gedebak-gedebuk dah 2 jam. I dah cakap dekat you. I dah pesan dah dekat you ni. Didikan kau. You kena masalah kontrol. Kena jaga time ni tau. You sama je. Tapi tak apalah. Sebab tengok komen pun tengah rancak lagi kongsi. Nak dengar lagi cerita. So memang kita bersyukur dapat ni. Sebab lagi pun bukan Autism Malaysia kena bayar kan. Jadi kita tak apa 2 jam pun. Harap-harap sangat dapat membantu semua ibu bapa di luar sana. Kalau tak dapat nak contoh, nak ikut 100% pun, tapi kita cuba mana yang kita dapat. Sebab anak-anak kita pun berhak untuk mendapat versi ibu bapa yang bahagia. Betul. Bukan yang marah-marah hari-hari. And I pula nak jaga SNA kan. Single and available. Tak nak jadi single and available. I memang tak boleh. Nanti kan aku jadi macam opak aku kan. Tak pasal cawangan lain. Tapi itulah sebab kita tekanan kita bukan setakat tingkah laku anak-anak. Dari segi kewangan juga. Macam sekarang pun dengan pandemik, dengan ibu bapa sendiri pun tak boleh nak keluar sangat. Bila anak-anak perlu belajar di rumah. Ibu bapa bekerja dengan anak-anak di rumah, jadi tekanan tu memang tinggi. Jadi memang waktu yang tepatlah untuk kita belajar macam mana nak jadi lebih sabar dalam urusan seharian. Bukan sekadar nak uruskan anak-anak autism, tapi nak uruskan keluarga, nak uruskan kerja. Sebab yelah kita tak naklah letakkan diri dalam keadaan yang risiko untuk kemurungan, risiko untuk tidak bahagia. Sebab kita semua berhak untuk bahagia insya-Allah dengan keadaan kita sendiri kan. Betul. Bukannya ada anak autism tu satu hukuman yang kata kita tak boleh bahagia macam orang lain. Betul. Lagi-lagilah COVID-19 ni kan, banyak ujiannya. Berubah Razik tu memang banyak lah. Benda-benda mengarut yang keluar banyak lah. Lari buat maraton bogel keliling rumah. Kan kadang-kadang tak nak pakai baju, tu nak pakai kain pelikat aja kan. Sekarang dah pergi sekolah balik, pakai baju sekolah aje, tak nak buka. Macam banyaklah benda, tapi I kadang-kadang itulah I cakap ada benda-benda yang I akan libatkan hati dan perasaan, ada benda-benda yang akan aku macam ini tak perlukan guna kredit aku. Supaya I dapat boleh kendalikan benda-benda yang lagi penting lah. Macam you cakap lah, jaga diri dan hati dan perasaan juga kan. Betul tak? Jaga diri, hati dan perasaan dalam menjaga dia orang ni. Kadang-kadang kita alpa, kita pun terjebak sama kan. Tapi siapa nak jaga dia? Siapa nak jaga dia? Siapa nak jaga Razik? Siapa yang ada anak autism? Siapa nak jaga dia orang? Kita lah nak jaga dia orang kan. Kalau kat sekolah, dia pergi sekolah, lepas tu dia buat hal, sekolah tak boleh nak terima. Kan siapa ada anak autism, sekolah tak terima. Biasa kan? Sekolah, macam-macam masalah dia. Kalau sekolah tak boleh nak kendalikan dia boleh hantar balik rumah aja. Panggil telefon mak bapak, hantar balik rumah, kau ambil jaga sendirilah. Paling kuat pun tak pun kau jangan datang sekolah lagi. Masa tu kan kita menyumpah cakap kan. Kalau lah di sekolah bapak aku sanggup tu. Berani kau buat macam tu kan. Tapi siapa ada sekolah bapak sendiri punya kan, selalu kita kata kalau sekolah bapak aku, kau janganlah buat macam ni. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Bell dan juga semua penonton kita malam ni. Alhamdulillah ramai 50 hingga 60 orang. Dah hampir pukul 11 malam di Malaysia sekarang ni Dr. Bell. Dan saya pasti Dr. Bell sama-sama kepada sekarang. Terima kasih. Ini adalah makanan rohani.
InsyaAllah sumbangan Dr. Bell kepada komuniti autism kita untuk kali ni. InsyaAllah lepas ni mungkin kita boleh rancang lagi satu yang lebih menarik untuk ibu bapa lain. Nanti kita bincangkan kemudian. Okey semua, terima kasih kerana terima Nik Didi, kerana terima menemu ramah saya. Kita tengok nanti siapa cakap orang putih lagi banyak kan, mesti Nik Didi. Sebenarnya ingat Dr. Bell selalu macam bila kita jumpa artis ke apa ataupun seorang pemimpin, seorang yang popular kan, kita macam tu satu kampung dengan aku tu. So hari ni saya nak mengakulah saya pernah sekolah dekat tempat Dr. Bell sekolah. Macam artis-artis tu. Sekolah yang menyebabkan aku sedar aku sebenarnya kan ayam kampung ke. Sekolah mana kita tak payah cakap. Tapi tu, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih kepada semua yang mendengar.